Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kedua-dua ahli panel dan juga rakan-rakan di laman media sosial, khasnya di Facebook Jawi Putrajaya dan juga di Facebook Jawi Kuala Lumpur. InsyaAllah pada pagi ini Jawi Putrajaya membawakan satu segmen Pocket Talk berkenaan undang-undang syariah. Jadi tajuknya yang kita cuba sampaikan dan berkongsi kepada warganet pada pagi ini, undang-undang syariah melindungi mangsa keganasan rumah tangga. Jadi pada pagi yang mulia ini kita membawakan dua orang ahli panel. Pada saya ianya amat bersesuaian. Salah seorangnya adalah Tuan Zakian bin Dio, seorang pendakwa syar'i daripada Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan, dan juga Ustazah Yohanis binti Muhammad Yusof. Beliau adalah penolong pengarah kanan daripada bahagian keluarga sosial dan komuniti JAKIM. Jadi pada pagi ini kita akan berkongsi tentang undang-undang dan juga keganasan rumah tangga. Objektif kita berkongsi segmen pada pagi ini adalah untuk memberi pencerahan dan celik akal kepada rakan-rakan di luar sana tentang isu-isu semasa dalam tempoh PKP ataupun dalam tempoh kita semua dihadkan pergerakan dan tinggal mesti berada di rumah masing-masing. Mungkin di sana pelbagai isu timbul, maksudnya dari sudut keganasan rumah tangga, dari sudut emosi, dari sudut psikososial rakan-rakan kita, dan bagaimana pula undang-undang syariah itu dapat membantu, dapat memberi penerangan mengapa dan kenapa kita semua masing-masing untuk melindungi diri daripada terus dalam keadaan tertekan dan juga dalam keadaan tidak menentu. Jadi dalam tempoh masa yang singkat ini, mungkin dalam tempoh masa 1 jam 45 minit perkongsian kita pada pagi ini, saya memohonlah rakan-rakan di laman media sosial untuk memanjangkan soalan-soalan, nanti para panel boleh menjawab soalan-soalan tersebut. Jadi saya mohonlah kepada rakan-rakan di media sosial untuk muntahkan ataupun berkongsikan soalan-soalan di Facebook Jawi Putrajaya ataupun Facebook Jawi Kuala Lumpur. Jadi dengan tidak melengahkan masa, saya ingin ataupun saya bertanya kepada ahli panel yang pertama, iaitu Tuan Muhammad Zakian bin Dio, seorang pendakwa syar'i yang telah lama berkhidmat. Saya dimaklumkan beliau pernah berkhidmat di Selangor, di JKSM dan sekarang di Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan. Tuan, jadi dalam tempoh PKP ini media ataupun selalu sebarkan isu-isu keganasan rumah tangga. Jadi seperti mana kita tahu, isu keganasan rumah tangga ini bukanlah isu baru, namun dalam tempoh PKP ini ataupun akhir-akhir ini banyak kes yang sedemikian muncul di media sosial dan juga di media elektronik. Jadi sejauh manakah undang-undang syariah yang sedia ada, kalau kata di wilayah ini, Akta 303 dan juga Akta 559 itu maksudnya boleh membantu ataupun boleh melindungi mangsa-mangsa keganasan rumah tangga. Jadi seperti mana kita tahu, kalau kata dalam sudut undang-undang ada disebut darar. Adakah darar itu adalah kalau kata diterjemahkan sebagai penganiayaan ataupun keganasan. Silakan Tuan.
Okey, terima kasih Ustaz Abdul Rahman sebagai moderator, rakan panel yang saya kasihi, Saudara Yohanis dan semua rakan-rakan di media sosial yang bersama-sama mengikuti program ini. Terutamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana diberi peluang, diberi kelancaran untuk bersama-sama dalam program yang dirancang ni. Dan mudah-mudahan program kita berjalan lancar dan tidak lupa juga semua rakan-rakan di media sosial yang mengikuti program ini dapat mendengar dengan baik dan Alhamdulillah semoga kesihatan yang kita diberi ini, yang Allah beri ini, walaupun sebahagian besar rakyat Malaysia dalam keadaan dikawal pergerakan, tidak dapat bekerja sebelumnya. Jadi itu juga sebenarnya adalah suatu perkara kalau kita tidak menghadapinya dengan tenang, itu juga boleh menjadi stres. Dan sebenarnya baru kita rasa nikmat Allah beri peluang untuk berjumpa manusia lain tu sebenarnya yang kita tak pernah rasa itu nikmat sebenarnya. Kita sendiri bila selalu jumpa rakan sekerja saja belum masyarakat sekeliling. Bila dah hampir sebulan ni kita tak dapat jumpa pun dia ada rasa rindu, stres dan sebagainya. Jadi hal keadaan hidup ini memang Allah jadikan sepanjang waktu dia menjadi tazkirah peringatan. Sama ada kita berjumpa orang, tak jumpa orang, maknanya itu semua adalah peringatan Allah terhadap banyaknya nikmat yang diberikan. Okey. Merujuk kepada soalan yang diajukan tadi, perkataan darar sama ada darar ini dia merujuk kepada satu kenasaan atau tidak. Jadi saya tidak akan mengupas secara luas mengikut hukum syarak sebab dalam undang-undang keluarga Islam di seluruh negeri sudah mentafsirkan apa itu darar. Perkataan darar ini bahasa Arab yang diambil dalam kitab-kitab fiqh dan telah didefinisikan dalam undang-undang. Jadi saya akan terus kepada apa yang telah diperundangkan sebab kemungkinan perkataan darar ini kalau kupasan segi syarak sangat luas. Jadi untuk memudahkan khalayak semua faham, dia dah ada dalam undang-undang. Jadi saya terus pergi pada maksud darar atau bahaya yang kita pakai, yang kita praktikkan sekarang ini. So dalam Seksyen 2 Undang-Undang Keluarga Islam yang saya kata seluruh negeri ada, darar ini didefinisikan sebagai suatu iaitu hal keadaan bahaya yang menyentuh isteri. So darar dalam Undang-Undang Keluarga Islam kita di wilayah khususnya di Selangor dan negeri lain umumnya sudah mengkhususkan ialah hal keadaan bahaya yang menyentuh isteri. Dalam dari sudut apa bahaya yang menyentuh isteri? Terhadap nyawa isteri, tubuh badan isteri, akal, maruah dan harta benda isteri. Dan penilaian bahaya itu disebut dalam undang-undang mengikut kebiasaan yang diakui oleh hukum syarak. Secara ringkas apa yang saya dapat jelaskan, 5 perkara hal keadaan isteri ni, kalau dia ketika menjadi seorang isteri berada dalam keadaan bahaya, sama ada dia berpunca daripada tindakan suami atau pihak orang lain, dan ketika dia menjadi seorang isteri dan wujudnya hal keadaan bahaya kepada 5 perkara ini, nyawa, tubuh, akal, maruah dan harta, maka datanglah maksud darar yang dimaksudkan oleh hukum syarak dan maksud darar yang telah dijadikan undang-undang dalam undang-undang Islam kita untuk realiti sebagai panduan apa-apa peruntukan, apa-apa hak, apa-apa perintah yang ada dalam undang-undang Islam itu, Ustaz. Jadi kita sudah jelas 5 perkara ni sudah umum diketahui bahawa inilah 5 maqasid syariah terhadap diri seseorang tu. Jadi secara umumnya perkataan darar syarak ini adalah penilaian dia 2. Kalaulah berlaku apa-apa bahaya terhadap 5 perkara isteri ni, tubuh, nyawa, akal, maruah dan harta ini, kalau ada apa berlaku terhadap diri 5 perkara pada isteri ini, maka penilaian dia tengok
secara uruf kita tengok dah memang bahaya. Ada unsur-unsur bahaya tak berlaku terhadap isteri dalam ruang lingkup 5 perkara ni, maka sampailah maksud daharat tu. Contoh, isteri dipukul, fizikal isteri dipukul. Maknanya secara uruf pun akal orang yang waras, seorang isteri tidak wajar dipukul. Tak ada hukum pun isteri boleh dipukul. Adalah perbahasan yang kita belajar sejak zaman sekolah sampai sekarang, bahawa suami boleh memukul isteri bila dia ada tanda-tanda nusus. Tapi kena ingat, pukulan itu adalah pukulan yang tidak menyakitkan. Okey, standard itu adalah standard hukum syarak. Itu dari segi tubuh badan isteri. Jadi kalau harta contohnya, isteri ada harta, ada kebun contohnya. Kalau saya duduk kampung ni, isunya isteri ada kebun, warisan daripada keluarga dia. Tapi yang memakan hasil kebun ni bukan isteri tak dapat langsung. Contohnya. Ataupun isteri bergaji, sebagaimana perempuan bergaji. Setiap bulan dia tidak merasa nikmat gaji dia. Ada orang lain yang mengambil gaji itu secara paksa. Maka wujud secara logik, secara uruf, secara kebiasaan kehidupan kita di Malaysia ini, ada berlaku ketidakwajaran. Ada bahaya bahawa isteri dilupuskan harta dia. Apatah lagi tentang akal. Kalau contoh akal pula, contohnya akal uruf yang baik, akal hal keadaan yang baik, isteri dia bebas, dia gembira bersama keluarga dengan suami. Tetapi bila ada unsur-unsur hal keadaan yang akal dia terganggu. Contohnya suami dia baran. Dia tidak pukul, tetapi salah sikit pun kena marah, tak salah pun kena marah barang, kan? Jadi dipanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak wajar, itu tubuh isteri tetap sihat, ya. Tetapi akal, fikiran, emosi dia akan terganggu, kecil hati dan sebagainya. Itu pun secara uruf, bila fikiran orang biasa kata tak wajar berlaku ni, itu dah datang dah uruf. Maknanya itu penilaian bagaimana kita nak menilai daharat tu sebagaimana maksud dalam undang-undang tu. Jadi disebut dalam undang-undang tersebut, maksudnya berlaku bahaya terhadap 5 perkara ini mengikut kebiasaan perkataan undang-undang tersebut. Kebiasaan maknanya ikut uruf, logik akal manusia biasa. Kan? Kalau akal logik kata okey biasalah tu, itu maknanya dari pertimbangan akal tu tidak berlakulah bahaya tu. Ya? Kan? Jadi ditambah dalam satu keadaan tu, ditambah dengan pertimbangan hukum syarak. Contohnya, seorang suami memarahi isteri dengan yang marah yang biasa, tapi suami kata isteri dia selalu keluar rumah tanpa ada sebab. Alasannya boring, kena kurung, kena kuarantin, tak boleh keluar kerja, dia boring nak jumpa kawan. Di luar pengetahuan suami. Jadi kalau suami marah, bukan pukulan marah, orang nampak, adik-beradik nampak, isteri kakak dia kena marah oleh suami dia. Tetapi hal keadaan yang berlaku itu disebabkan isteri keluar rumah saja, tanpa ada sebab yang munasabah. Maka ketika itu kena pakai pertimbangan syarak. Kalau syarak tak benarkan isteri keluar rumah dalam keadaan-keadaan yang tidak wajar, maka suami marah, maka di situ secara hukum syaraknya adalah dibenarkan marah. Maka di situ tidak wujud daharat lah. Segi logik, kadang-kadang marah seorang isteri tak wajar. Tapi dalam hal keadaan tertentu, ukurannya tengok hukum syarak kata apa. Jadi dua pertimbangan. Secara kebiasaan, mengikut pertimbangan uruf, adat biasa, apakah hal keadaan yang membahayakan tubuh, nyawa, maruah, harta isteri ni, segi pertimbangan logik. Maka jika semua orang kata kalau ini berlaku bahaya, maka bahaya, wujudlah daharat tu. So dalam masa yang sama, sebab ini melibatkan persoalan isteri, tanggungjawab seorang isteri yang cukup banyak panduannya, hal keadaannya dalam syarak, pertimbangan hukum syarak pun tidak fikir. Jadi itu. Jadi bila undang-undang dah menyebut bahaya yang menyentuh secara umum hal keadaan 5 perkara yang dimiliki isteri ini, nyawa, akal, tubuh, maruah dan harta benda,
Maka sekecil-kecil perkara yang menyakiti hati itu yang membahayakan isteri dan sehingga sebesar-besarnya sehingga pukul sampai cedera parah. Pengalaman saya di mahkamah, malas nak cerita banyak sangat dah. Sampai berdarah hidung pun ada. Sampai berbekas bahu, berbekas dengan hanger tu kan, hujung hanger belok gitu kan. Sampai berbekas pun ada. Sampai MC 3 hari, banyak sangat. Jadi itu dah sebesar-besar mudarat kepada tubuh. Jadi tak perlu saya nak bandingkan dengan maksud keganasan, penganiayaan. Kalau penganiayaan keganasan tu dah confirm lah, tak payah tanya, tak payah tengok kamus dewan pun tahu dah. Sangat-sangat memberi darar bahaya kepada isteri itu. Jadi semua itu diperuntukkan di dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Keluarga Islam Selangor. Dan juga sebab penggubal sudah mengkaji pandangan-pandangan fuqaha, ulama-ulama, apakah prinsip-prinsip syarak dan dijadikan undang-undang. Dan itulah panduan yang digunakan oleh para hakim dan pengkuat sebagainya yang terlibat dengan kes di mahkamah untuk menilai hal keadaan darar isteri, darar kepada isteri bila mana seorang itu masih bergelar seorang isteri. Itu pandangan saya terhadap respons Ustaz tadi itu. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Zakian. Jadi daripada perkongsian Tuan Zakian tadi bahawasanya darar itu bergantung kepada uruf dan juga pertimbangan agama. Jadi kalau kata marah itu boleh, tapi dengan had-had ataupun mengikut lunas-lunas agama dan juga urus tempat. Macam tu ni Tuan? Begitu. Okey. Okey. Jadi seterusnya saya ingin bertanya kepada Ustazah Yohanis. Jadi Ustazah Yohanis ini bertugas di JAKIM Putrajaya dan sekarang dia bersiaran di rumah. Kat mana rumah Ustazah ni? Dekat je Sepang. Sepang. Dan Tuan Zakian katanya tadi rumahnya di Banting. Ada bunyi apa tu? Ayam. Bunyi ayam ya? Bunyi ayam. Alhamdulillah. Ayam jiran. Alhamdulillah. Okey. Okey Ustazah, jadi dalam situasi hari ini, situasi semasa hari ini, seperti yang dilaporkan oleh media sosial, bilangan maksudnya kes-kes keganasan rumah tangga, penganiayaan, penderaan kepada isteri itu meningkat dalam tempoh PKP sekarang ini. Jadi mungkin apabila si suami dan isteri tinggal bersama akan terlihatlah true colour, warna sebenar suami dan perangai sebenar isteri. Mungkin macam itulah sebab dah tinggal dalam tempoh yang lama, 2-3 minggu. Kalau kata sebelum ni pagi suami pergi kerja, isteri pergi kerja, jadi tak ada maksudnya tak jelas lah the true colour tu. Tapi dalam tempoh sekarang ni duduk tinggal bersama lama akan menyebabkan berlakunya keadaan perceraian, keganasan yang tinggi, dan biasanya keganasan rumah tangga ini yang menjadi mangsanya adalah isteri. Media pun rasanya tak dengar pula saya kata suami menjadi mangsa keganasan kepada isteri. Kebiasaannya isteri menjadi mangsa kepada suami. Jadi saya nak tanya Ustazah lah, kalau kata setengah kes tu sampai isteri tu dipukul, dihentak, dikurung dan segala macam, mengapakah yang menyebabkan isteri ataupun wanita ini sanggup ataupun boleh bertahan dalam situasi lingkungan keganasan rumah tangga ini, Ustazah? Maksudnya mungkin sebelum-sebelumnya dah bunga-bunga tu, tapi dia sanggup juga bertahan sehingga kan dirinya didera, dibuat yang sehingga melanggar lunas-lunas agama dan juga lunas-lunas undang-undang. Jadi inilah saya panjangkan soalan ini kepada Ustazah Yohanis. Silakan Ustazah. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Terima kasih kepada Ustaz Rahman selaku moderator pada pagi ini yang saya raikan Tuan Zakian ya.
Lama tak jumpa, sekali jumpa bersiaran kita dalam ni, Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita balik kepada soalan Ustaz Rahman tadi. Memang tak dapat dinafikan ya. Dia kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, PKP 1 ni saya nak sebut sikit PKP 1 lah kan. Ketika ini semua orang panik dan kita pun kerajaan tengah susun. Sebab pertama kali kan sekarang dah PKP 3, kurang-kurang kita bijak sikit walaupun nampak semakin worse keadaan tu kan. Cuma nak katakan di sini bahawasanya yang kita perhatikan lah sebab JAKIM kami ada talian Makai COVID JAKIM tu dan kes masuk dan mungkin sedikit pengalaman saya di negeri dulu di Selangor juga sama dengan Tuan Zakian, kita berada di unit undang-undang keluarga kan, melibatkan kekeluargaan yang mana kita tengok kes-kes masuk ni ada yang kes baru dan kebanyakannya kes yang dipendam. Ni bahaya Ustaz Rahman, kes pendam ni. Maksudnya bila kita kerja, norma harian tu kita lalui dalam keadaan yang suami isteri pergi kerja, balik kerja, masak bagi anak makan, letih malam tidur, mengemah dan sebagainya, esok pergi kerja lagi, balik kerja. Ada jadi rutin biasa macam tu. Walhal ada konflik antara pasangan yang mana kita tak luah, yang mana kita tak bersemuka berbincang baik dengan pasangan ataupun cari pihak ketiga. Tok PKP, dua-dua tak boleh keluar, BDR duduk di rumah, kan? So di sinilah kalau kita tengok kemuncak permasalahan berlaku, konflik berlaku dan akhirnya yang kita nampak kes perceraian sangat tinggi ketika COVID ni, PKP. Faham masalah tu yang kalau kita tengok betul-betul dia bukan masalah baru timbul ketika COVID, tak. Masalah yang dipendam, yang tidak dirungkai, yang tidak dicari orang tengah untuk membantu, gitu. Ini pemerhatian saya lah selaku kaunselor. Dan kebetulan berkhidmat sebagai frontliner, kita ambil kes ketika dalam pandemik lah. Dan untuk yang masa sampai hari inilah kan. Itu. Kemudian kalau kita tengok lagi, bila disebut keganasan rumah tangga ni, kes pukul dan sebagainya, kalau kita lihat rumah tempat selamat untuk kita berlindung. Tetapi sekarang ni rumah tu dah jadi tak selamat sebab tukang pukul ada dalam tu kan. Jadi kita nak lari ke mana kan? Di sinilah peranan agensi luar lah macam kami di JAKIM ambil talian tu JKM ya, yang mana bertindak pantas untuk membantu di situ kan. Jadi memang tak dapat dinafikan. Itu antara perkara-perkara jugalah kekangan-kekangan COVID ni. Contohlah kita tengok simple, orang yang ambil dadah, bekalan dadah dia dapat, tiba-tiba dia tak boleh keluar, bekalan tu dia tak dapat, tantrum dia dalam rumah tu yang menjadi mangsa orang keliling. Itu juga salah satu juga. Kalau kita tengok orang kata kecederaan mungkin akan berlaku, kan? Kecederaan satu, itu kemuncak lah kalau kita tengok. Stres biasa-biasa ni, itu pun satu hal juga yang perlu kita bantu, sekurang-kurangnya orang-orang ini dapat bercerita. Kan? Orang ni bila dia sembang-sembang cerita-cerita dia rasa lega lah. Dia tak adalah nak menyimpan seorang-seorang kan. Itu antara objektif talian kita dibuka lah sebenarnya. Okay, kemudian kalau balik kepada soalan Ustaz tadi, kenapa isteri ni kadang-kadang dia bertahan? Dia bertahan. Ada 4 perkara lah kat sini yang saya gariskan. Kenapa isteri ni walaupun kena pukul, dia boleh lagi duduk dalam rumah tu tak keluar-keluar. Mulut tu kata nak keluar. Mulut tu kata nak cerai, mulut tu kata tak tahan. Tapi bila kita tengok dia punya status kan, bahagia dia lagi. Kita pun Alhamdulillah kan. Kan sekarang orang suka upload status tu, WhatsApp, Facebook. Kalau kita save nombor dia, automatic status ni kita boleh tengok, kita boleh baca. Saya tak rajin sangat pun tuan. Tapi kadang kita duk alih tengok tu, bahagia klien saya ni. Katanya hari tu dah nak pecah rumah dah gaduh kan. Bila kita tengok tu ada. Dia antara Ustaz, kalau kita tengok yang pertama, sayang tu ada lagi. Isteri sayang suami, Allahu Akbar. Satu sayang suami, satu fikirkan anak-anak, sayang ke anak. Kalau berlaku perceraian ke, berlaku apa-apa ke, kesian anak aku, dia akan fikir macam tu. Dia tak fikir diri dia fikir anak dia dulu. Itu. Sayang suami tu confirm dah. Dia sayang dengan kasihan tu dua benda berbeza. Saya kadang saya tanya klien saya, pun sayang tak lagi suami? Kita tak tahulah Ustazah, tak sayang dah. Bila dia sebut tahu, tak sayang, maksudnya mungkin ada sikit. Kita kan pun akan bagi skala pada dia. Okeylah, antara skala 1 paling tak sayang, skala 10 tu paling sayang. Puan nak letak di skala berapa sayang suami ni? Tengoklah dia jawab. Kalau dia kata skala 5, banyak tu. Maksud kata boleh dibantu lagi kan. Kalau dia kata tak ada skala dah Ustazah, negatif dah. Tu memang teruk benar lah tu.
Kan, tak ada hati dah. Kalau tak ada hati sayang ni kita susah sikit. Kita agak sukar. Tapi kalau dikata ada lagi Ustazah sipi-sipi lah, 2 lah saya letak sayang tu. Ada lah juga. Satu sayang, satu lagi simpati. Setengah orang kadang-kadang dia tak ada sayang tapi dia ada kesian lagi kat suami dia. Macam tu. Kita pun samalah, kita letak skala yang sama. 1 tu skala tak berapa nak kesian, 10 tu skala kesian. Dia letak. Saya ni tak sayang suami saya. Skala 2 dia kata kan. Tapi kalau simpati ni saya letaklah skala 7. Tinggi tu. Kan? Sebab dalam Quran kan sebab mawaddah warahmah, kasih sayang dan belas kasihan. So 2 item tu kita akan tanya kepada klien sebab dia sangat main peranan dalam rumah tangga kita. Itu Ustaz itu yang pertama. Dia sayang tu ada, dia jadi susah untuk pergi buat aduan ke, pergi buat report ke, dia bertahan dalam tu. Dia ada sesi kaunseling untuk melegakan diri dia saja dan kita bantu dia lah daripada sudut emosi dia, tindakan dia, apa yang perlu dibuat. Kalau punca sampai pukul tu adalah punca mulut. Kadang-kadang isteri ni diprovokasi. Suami jenis tak pukul pun. Tapi mulut dia, ya Allahu Akbar. Kalau kita dengar mak ai, padahal kena debit dengan suami. Kan? Kadang-kadang ada juga kes macam tu. Kan? Jadi kita bantu dia macam mana kita menghilangkan punca supaya akibat itu tidak berlaku. Gitu. Itu yang pertamalah sayang. Kemudian yang kedua kita, isteri ni dia bagi peluang. Dia bagi peluang kepada suami kan, untuk melakukan perubahan. Tak apalah Ustazah, saya sabarlah sikit kot suami saya berubah. Dia macam tu. Harapan itu diberikan dengan semoga harapan itu terbina, dikecapi dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga, kalau kita tengok, ini bagi golongan-golongan yang ada nama ya. Golongan yang ternama, ada jawatan, ada pangkat, glamour ataupun apa lagi, somebody, orang yang apa ya nak kata lebih kurang macam tu lah. Dia akan ada rasa malu kalau perpisahan berlaku, kalau orang tahu rumah tangga aku berantakan, kalau orang tahu suami aku macam ni. Sebab dia ada identiti diri dia, orang kenal dia. Jadi dia tak nak orang tahu bahawasanya dia bermasalah rumah tangga. Jadi dekat, yang tu pun salah satu punca juga. Dia jadi bertahan. Apa nak jadilah dia bertahan kan. Kalau kena pukul pun tak apalah, duduklah dalam ni kan. Ada status lah maksudnya. Kalau kerja pun kerja yang besar, orang tahu macam rumah tangga dia apa, couple, living couple macam tu kan. Di luar tu nampak ambil berat tapi dalam ya Allahu Akbar. Banyak juga rumah tangga yang macam ni. Kemudian yang keempat, tak ada tempat. Saya sedang hire satu kes ni. Dia dibuang keluarga. Dia kata dibuang keluarga macam tu lah lebih kurang. Sebabnya mungkin keluarga dia dah nasihat, kau keluarlah daripada rumah tangga tu, dah teruk sangat kena. Tapi dia tak apalah. Bila tak apalah, keluarga dah malah ambil hal. Apa nak jadi lantak kau lah kan. So bila sampai ke tahap macam ni, dia nak minta bantuan keluarga dia dah tak nak tolong. Dalam keadaan suami, kalau solat puasa tu memang out lah. Berjudi, minta maaf cakap, perempuan banyak, berzina dan sebagainya. Saya boleh sebut ni bukan apa, sebab dia tunjukkan bukti-bukti kan sekarang ni. Dia boleh send gambar, send apa semua kan. Saya tak pasti dia dapat nombor telefon saya kat mana. Tapi kita datang rumah tangga dia ni, buat masa ini supaya dia menjadi seseorang. Dia kata dia nak keluar, tak ada tempat. Dia nak pergi menumpang ke, tak ada tempat. Dia ada anak 4, dia nak bawa ke mana, tak tahu. Dia tak ada. Nak ada duit, tak ada, dia suruh rumah sepenuh masa. Kita nak bantu dia daripada sudut tempat ke apa, susah sebab dia tak nak bagi identiti diri. Apa yang kita boleh buat adalah kuatkan emosi dia, plan bersama-sama dia. Alhamdulillah, klien ni dalam proses untuk belajar berniaga sendiri. Gitu. Belajar berniaga ni bukan apa, supaya dia ada duit, supaya dia orang kata bijak lah. Gitu. Kita nak counselling suami tak nak, suami reject. Bukan apa kalau boleh, kadang-kadang betul satu pihak ni nasihat daripada keluarga, nasihat daripada isteri, adik-beradik mungkin tak dengar, mungkin di pihak ketiga orang lain mungkin dia boleh dengar ke orang lain yang tidak dikenalikan. Tetapi bila dia reject kita punya offer untuk sesi bersama dengan isteri itu, dia memang tak nak. So jadi agak sukar di sini. Tapi nak kata macam nak katanya di sini, memang 4 perkara ni dia menjadi seorang isteri itu bertahan. Satu, tak ada pilihan, kan? Satu, sayang. Satu lagi bagi can pada suami. Satu lagi nanti orang kata apa kat aku pula kan. Sorok. Jadi dia akan bertahan dalam tu. Sebab tu dalam kes-kes kaunseling yang macam ni,
Kita tengok kalau mudarat itu ada ugutan bunuh contoh. Kita pernah dapat satu kes ugutan bunuh di Melaka. Suami dia kata, suami dia bagi tahu bapak mentua dia, bapak kalau you tak ambil anak you, I bunuh dia. Kelang kabutlah bapak dia ni. Bapak duduk kat Selangor ni, nak pergi ke Melaka tak boleh waktu tu PKP1 nak rentas negeri sangat ketat ketika itu kan. Cuma apa yang kita buat kat sini, kita mohon bantuan daripada JKM. So JKM terus kepada PDRM dan arahan terus keluar dan bapa ini dibenarkan untuk ambil anak. Bawa balik anak dia ke sini, alhamdulillah ya. Sebab kita risau ugutan-ugutan tu dia menjadi realiti dan akhirnya korbanlah satu nyawa. Nauzubillah min zalik. Walaupun ada akta, walaupun ada orang kata peruntukan undang-undang dan sebagainya, tapi kalau dah mati ni tak boleh hidup balik kan. So kalau boleh kita tak nak sampai berlaku begitu. So boleh-bolehnya kita bantu sejauh mana yang kita boleh bantu. Jadi dekat sini ibu-ibu, ni ibu-ibu lah macam mana Ustaz Rahman sebut tadi kan, kebanyakan kes-kes ni adalah isteri didera oleh suami. Ada juga suami kena dera oleh isteri tapi jarang-jarang berlaku. Kan tuan, saya dapat juga 1-2 kes macam tu tapi jarang. Jaranglah ada tu tapi ada gitu kan. Cuma nak kata di sini kalau perlukan bantuan pihak ketiga ke apa, jangan simpan. Kurang-kurang luah perasaan tu dah melegakan sebenarnya. Saya kira itu dulu di round pertama ni Ustaz Rahman. Terima kasih Ustazah. Jadi pelbagai 1001 kisah lah yang ada pada Ustazah Yohani ini berkenaan masalah-masalah rumah tangga di luar sana. Jadi isteri ataupun ibu-ibu di luar sana bukannya suka dalam suasana berantakan sehingga wujudnya penganiayaan, penderaan dan juga keganasan. Tapi disebabkan isteri mengambil berpandangan bahawasanya kepentingan anak-anak, kepentingan suami, kepentingan rakan-rakan, kepentingan ibu mertua. Jadi isteri itu sanggup dan bertahan dalam suasana maksudnya dalam keadaan yang konflik ataupun dalam keadaan yang bermasalah. Namun mungkin dalam tempoh itu bagaimana pula di sisi undang-undang, khasnya undang-undang syariah ni dapat memberi perlindungan ataupun menjaga hak-hak isteri itu yang sewajarnya daripada ianya terjerumus kepada satu fasa lagi. Maksud saya di sini seperti penganiayaan sehingga akan mencederakan ataupun kegagalan memberi nafkah maksudnya penganiayaan maksudnya sudut kewangan lah tuan. Jadi bagaimanakah sudut undang-undang syariah ini dapat membantu mangsa-mangsa ataupun isteri-isteri di luar sana seperti mana yang dikongsikan tadi oleh Ustazah Yohanis, maksudnya yang dalam keadaan tertekan dan waktu yang sama telah berjumpa kaunseling walaupun sebelah pihak lagi suami ni tidak bersedia ataupun belum bersedia untuk berjumpa dengan kaunselor ataupun mana-mana ustaz ataupun siapa-siapa sajalah untuk berkongsi dengan masalah. Dan bagaimana pula di sisi undang-undang ini dapat membantu dan menjaga dan juga memberi perlindungan kepada mangsa-mangsa di luar sana lah, maksudnya yang terlibat dengan kes-kes penganiayaan, penderaan dan sebagainya, khasnya dalam rumah tangga ketika tempoh inilah, kalau kata hari ini tempoh PKP ini. Silakan tuan. Okey, terima kasih Ustaz. Kita dah dengar tadi Ustazah Yohanis berikan pengalaman hal keadaan bagaimana senario keganasan ataupun senario darar isteri itu wujud realiti tu, 1001 tu ya. Saya percaya kalau bagi 3 jam pun 1001 bentuk Zahia ni boleh bagi tu, sangat pengalaman sebab beliau adalah memang lama. Dia kata dia berada dalam agensi stesen pertama, saya stesen kedua, ketiga belakang-belakang. Maknanya pengalaman Zahia ni di bahagian bicara keluarga di bangga Islam daerah Selangor ke di mana-mana, itu stesen pertama ya. Jadi tak settle di stesen pertama baru pergi saya di mahkamah gitu.
Okey, jadi nak lanjutkan senario itu sebab sebelum saya terangkan bagaimana undang-undang syariah yang diperuntukkan itu dapat membantu menangani kes-kes sebegini. Pertamanya kita kena akur realitan apa yang Zayani sebut tadi itu. Hal keadaan isteri yang berada dalam keadaan dia berlaku kemudaratan dan segi bahaya dalam 1001 bentuk tu. Sebenarnya bukan, kita tak boleh kata secara mudah. Engkau dah tahu kena seksa dengan suami kena makan kau, itu memanglah, itu ayat yang lazim kita bagi. Tapi pengalaman saya berada di mahkamah selalu mendengar isteri beri keterangan agak dia itu. Sebenarnya 1001 perkara seorang isteri ini, bagaimana dia nak buat keputusan untuk dia bertindak mencari jalan keluar dalam keadaan bahayanya tu. Dia tidak sama. Kalau seorang isteri itu contohnya macam saya sebut tadi, dia memang seorang yang bekerja, pandai bawa kenderaan, hari-hari keluar bekerja. Logiknya memang mudah untuk dia mengambil tindakan. Kontak ramai, kawan kerja. Yelah dia selalu bergerak hari-hari keluar. Jadi dia punya minda pun terbuka. Tetapi kena ingat ada 1000 lagi keadaan isteri, contohnya isteri yang tidak pandai bawa kenderaan. Kan, anak pula ramai. Nak bergaul dengan jiran-jiran pun tak sempat. Tak tahu bawa kenderaan. Tanggungjawab rumah ramai. Jadi saya percaya dia terpaksa mengetepikan hal keadaan dia yang terseksa bahasa kasarnya. Dan dia lebih memfokuskan minda dia kepada pengurusan anak. Ini sebenarnya mental dia lagi terbeban. Tapi dia nak keluar tak sempat. Ada baby 5 bulan. Nak pergi pejabat agama pun bukan tak tahu, tapi kadang-kadang nak minta tolong siapa, kenderaan tak ada, nak naik Grab pun dia tak ada handphone yang lama yang tak canggih tu, boleh SMS, nak download WhatsApp, macam-macam 1000 yang canggih-canggih tu. Ada juga keadaan yang isteri tu dia tahu semua tu, dia ada kenderaan, tapi dia sangat takut dengan suami garang. Nanti kalau suami tahu saya buat aduan, balik masak lagi. Yang kedua, yang hal keadaan lain, isteri pula dia tidak ada support daripada orang-orang sekeliling. Keluarga dia macam saya pernah sebut tadi, keluarga dia memang tak nak ambil dah. Disebabkan memang keluarga dia tak ambil tahu, tak restu kahwinan ke, atau memang keluarga dia ni tak ambil, tak support langsung. Keluarga dia belah mertua, isteri ni jarang minta bantuan keluarga belah mertua, keluarga dia juga. Tapi kalau dia anak tunggal, kalau dia baru masuk Islam contohnya yang dibuang keluarga, 1001 senario tu menentukan bagaimana kita nak memberi panduan isteri nak mengenangani atau keluar daripada hal senario dia teraniaya itu. Ada juga yang banyaknya macam saya sebut tadi lah, sayang bercabang-cabang, sayang isteri, sayang anak mungkin saya 7 skala, sayang suami tak ada dah, tapi sayang anak ada 10. Tetapi kalau aku keluar ni, aku dah 15 tahun dari suri rumah semasa nak cari duit apa, ayah meninggal dah, harta pusaka tak ada. Itu stres tu. Jadi semua keadaan tu memang kita kena tengok. Macam saya sebut tadi, sangat wajar memang itu kepakaran saya. Kita di mahkamah pun, dalam saya nak beri panduan undang-undang pun kena tengok senario tu. Apatah lagi seorang contohnya banyak macam saya sebut tadi, 4 tahun hidup dengan suami yang penyakit dadah. Akhirnya suami dah overdose, baru dia pergi mahkamah. Overdose maknanya dia dah jam dah dia punya motherboard, baru dia pergi mahkamah. Kita pun tanya juga semasa dia beri keterangan kenapa lama sangat. Kadang isteri pun nak cakap pun payah, tak nak cakap pun susah. Tapi dah ada kat mahkamah, kita dengar, kita saja tanya. Okey, jadi saya percaya memang beban pada isteri yang berada dalam keadaan teraniaya ini untuk membuat keputusan. Kalau dalam bahasanya untuk menentukan mana yang mudaratnya besar dengan mudaratnya sikit. Sayang anak memanglah baik, tetapi dalam keadaan sama dia memudaratkan minda dia sebab dia teraniaya. Saya sebut di mahkamah, kamu kena belajar menilai fiqh aulawiyat. Tapi kalau isteri ni memang belajar setakat SPM tak belajar agama, kita sebut fiqh aulawiyat pun nak bunda. Jadi kita kena tentukan mana yang mudarat. Kan? Kalau kamu dianiaya oleh suami kamu, dimarah, dipukul, minda tak betul, emosi tak betul, macam mana didik anak? Dia reflect kepada tugas itu. Saya bagi analiza mudah. Kalau kita sakit perut, kita tak boleh baca surat khabar. Jadi
selesaikan perut dulu baru baca surat khabar yang berdebat. Sebab mudah begitu. Kan? Sebab minda kita tak boleh bekerja serentak. Di sebelah sini kita nak baca surat khabar, sebelah sini kita nak sakit perut, sebelah sini kita nak masak. Tak boleh. Komputer boleh. Jadi memang itu panduan. So, mengambil ke hal keadaan senario isteri yang berada dalam keadaan tak aniaya ini, maka saya pergi kepada bagaimana undang-undang memberi jalan keluar. Secara umumnya saya boleh bagi view dalam undang-undang untuk mengenai senario ni, first station macam sebut tadi, itu kepakaran Zayah ni bahawa perlu buat laporan ke unit jaga keluarga saja di Pejabat Islam daerah. Itu kena buat stesen di situ. Kalau tak boleh juga kita pergi stesen lain, step lain macam sebut tadi. Secara keseluruhan dia, undang-undang keluarga Islam atau akta atau tata cara mal, tata cara pentadbiran itu disebut, undang-undang memberikan jalan keluar dari sudut ada peruntukan isteri boleh memohon perintah tegahan. Yakni Mahkamah Tinggi Syariah boleh mengeluarkan atas permohonan isteri, mengeluarkan perintah menahan suami, menghalang suami daripada terus membuat kacau ganggu isteri. Boleh dibuat begitu. Ya. So, macam mana guna? Tengok keadaan saya terangkan balik. Yang kedua, ada juga peruntukan-peruntukan undang-undang Islam kita yang memperuntukkan bahawa suami boleh dihukum. Secara ringkasnya, isteri buat aduan di Bijak Agama, bahasa mudahnya, nanti di Bijak Agama pegawai akan channelkan kalau ini mudarat boleh di-channelkan pada penguasaan dan boleh disiasat dan boleh didakwa. Itu kepakaran Ustaz Rahman. Ada peruntukan begitu. Nanti kita terangkan secara detail ya. Jadi suami akan ditangkap ataupun disiasat, disaman dan didakwa dan dihukum. Ada hukuman. Saya terangkan nanti secara detail kalau sempat. Jadi saya ulang balik, ada dalam peruntukan undang-undang yang isteri boleh meminta perintah hakim menegah suami daripada mengkacau ganggu. Ada peruntukan-peruntukan untuk mengelakkan berlaku pada ini supaya suami dihukum, dan yang lazim banyaknya, yang banyak kategori ini kaedah menentukan bahawa isteri boleh meminta cerai. Dalam cerai-cerai yang sesuai dengan keadaan isteri itulah. Tak ada soalan. So, tiga ni hal keadaan yang secara umumnya undang-undang tu memberi panduan dalam 3 skop ni. Menghalang suami daripada terus dengan perintah mahkamah, membuat aduan isteri atau mana orang sekitar isteri itu, keluarga sebagainya, buat aduan di bahagian penguasaan di agama, suami disiasat, didakwa dan dihukum. Dan yang ketiga, jalan keluarnya adalah melalui isteri minta berpisah daripada suami. Itu juga antara lain. So 3 bentuk ni lah yang isteri kena buat keputusan. Tetapi macam disebut tadi, sukar seorang isteri tu buat keputusan tu dengan orang isteri yang hati dia lembut. Dia lebih rela macam Ustaz sebut tadi, menahan diri dia teraniaya daripada dia nak berpisah. Tetapi pokok pangkalnya zaman sekarang, wahai isteri-isteri lah, isteri yang berkedudukan, berstatus, yang tak apa, yang saya sangat isteri-isteri yang memang ada dia seolah-olah dia tak tahu nak mengadu kat siapa, dia tak ada kemudahan untuk bertindak tu. Macam saya di kampung contohnya, banyak buku begitu. Dalam masa yang sama, dia malu nak bela seorang janda dan dia takut menghadapi hidup seorang sebagai seorang bila bercerai. Tapi bila kita tengok hal keadaan dia, memang sepatutnya tak wajar lagi dia seorang isteri lagi. Dah teruk sangat dah. Dan sebagainya. Jadi itu cabarannya. Kalau ada masa lagi sikit, saya boleh bagi contoh peruntukan-peruntukan tu. Contohnya tadi kategori pertama, ada peruntukan yang membenarkan, yang membolehkan isteri mohon di mahkamah untuk mendapatkan satu perintah menghalang suami dari terus mengkacau ganggu. Contohnya sekian 107 Nama Keluarga Islam, Akta Keluarga Islam, di mana mahkamah boleh keluarkan tegahan. Peruntukan ini memberi hak kepada seorang isteri mohon atau seorang suami pun mohon boleh juga. Jadi mahkamah akan keluarkan perintah kepada simpulan-simpulan suami, defender, responder supaya tidak mengkacau ganggu
plenty permohonan ni isteri sekian-sekian keadaannya seterusnya. Biasanya permohonan ni dipohon bagi melancarkan suatu permohonan lain iaitu perceraian dan sebagainya. Bahasa mudahnya, isteri sudah buat keputusan untuk keluar daripada hal keadaan dia nak ini, dah filekan permohonan cerai, dalam masa yang sama dia mohon suatu perintah mencegah suami dia terus mengacau ganggu, ataupun dia mohon di mahkamah untuk dia tidak tinggal bersama dengan suami sepanjang tiba perceraian itu. Jadi itu asas undang-undangnya. Pelbagai permohonan boleh dipohon untuk mencegah suami itu. Isteri dibenarkan tinggal di rumah lain untuk mengelakkan. Hakim akan pertimbangkan, hakim akan keluarkan bentuk tegahan itu dalam keadaan-keadaan mengikut keadaan pada isteri. Seterusnya, ada juga saya pergi kepada kaedah pencegahan dan undang dari sudut menghukum suami. Ada peruntukan berkaitan dengan di hal keadaan suami yang meninggalkan langsung isterinya. Isteri boleh mohon di mahkamah, mohon mahkamah arahkan suami balik. Tapi yang ini jarang sekali. Pengalaman saya 1-2 kes saja sepanjang 20 tahun lebih. Ada juga hukuman yang suami menganiaya isteri, jika boleh didakwa dan boleh dihukum, denda tidak melebihi RM10 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Suami yang tinggalkan langsung isteri, maknanya dia dah ada perintah mahkamah untuk balik, tapi dia ingkar, boleh juga dihukum, didakwa dengan hukuman tidak lebih denda RM10 dan 6 bulan. Dan juga ada peruntukan kesalahan suami yang tidak memberi keadilan kepada suami isterinya. Keadilan mungkin secara fokus biasanya dia digunakan untuk suami yang ada 2-3 orang isteri, ataupun kalau ada isteri, keadilan dari sudut hak isteri itu. Dia melebihkan kepada mak mertua dia, dan ada mak pegawai lain menyebabkan isteri tidak adil. Itu pun boleh dihukum. Jadi itu secara ringkas peruntukan-peruntukan yang diperuntukkan dalam undang-undang untuk mencegah senario aniaya. Dan yang banyak sekali jalan keluarnya ialah isteri memohon perceraian. Saya dapat panduan, saya tidak pergi pada semua peruntukan perceraian, tapi sebagai panduan awal. Okey, contohnya senario isteri dianiaya mental oleh suami. Suami tidak ganas, tetapi dia tajam dia punya tekanan bahasa dia kepada isteri. Dia masih balik, dia tak bergaduh. Kita tengok macam bahagia je orang ni. Keluar rumah, pergi kerja, sekali naik kereta. Tapi sebenarnya isteri teraniaya mental. Jadi saya bagi contoh, kalau inilah dia punya senario bahaya isteri itu, maka mungkin isteri boleh menuntut perceraian yang wajar. Contohnya perceraian di bawah 47, perceraian biasa, di mana perceraian ini dia punya tata caranya akan ada sesi-sesi perundingan, dia datang ke usaha perdamai dan hakam. Tetapi dalam keadaan yang lain, kalaulah konflik antara suami isteri itu yang memberi kesan mudarat kepada isteri, hak-hak dia terjejas, kalau isteri dah nekat tak nak jadi seorang Islam berpisah, maka memang tidak ada ruang untuk suami diajak berbincang, maka isteri boleh menuntut cerai, bentuk cerai yang lain. Contohnya cerai fasah. Cerai fasah banyak alasan. Mahkamah-mahkamah syariah, mahkamah atasan telah mentafsirkan cerai fasah ni alasan lazim menyakiti mental isteri dalam semua keadaan yang saya sebut awal tadi itu, sehingga mahkamah Rayuan Selangor, Mahkamah Ulama Bicara telah memberi panduan. Menyakiti isteri ini saya rujuk balik peruntukan itu. Kes itu dikata antaranya saya petik, hal keadaan isteri memanggil suami beberapa kali tapi suami tidak berpaling. Mahkamah Rayuan Selangor itu merujuk petikan pandangan fuqaha yang saya kongsikan. Itu dia punya level yang paling minima tu. Isteri panggil suami 2-3 kali tak balik. Seorang isteri yang normal, yang jiwa lembut, dia mesti akan terasa. Itu dia punya standard minimal dari penganiayaan mental issue. Itu contoh lah. Tapi kalau orang sekarang, kalau isteri tu dia mental kuat,
Dulu dengan keluarga dia 7 lelaki, dia seorang perempuan, tapi dia ganas lah, dia punya jiwa tu. Setakat suami tak paling lantak lah. Tapi ada isteri yang datang daripada keluarga yang lembut. Kan? Suami jeling, lain macam jeling kucing pun dia terasa, alamak suami aku jeling. Dah sakit, dah nanti dia terasa. So itulah dia punya susahnya tanggungjawab seorang suami, dia nak kenal isteri tu. Jadi semua keadaan-keadaan tu, kalau masih konflik itu, konflik yang dah serius, tak ada runding-runding, isteri memang runding kena lempang, maka isteri boleh menuntut untuk perceraian yang lain, iaitu fasakh. Hari ini daftar kes fasakh, petang daftar kes tegahan. Minta hakim mahkamah tinggi perintah sepanjang kes fasakh berjalan, minta hakim larang suami terus kacau ganggu. Ada perintah, bagi ikut suami. Kalau mudarat lagi, bagi tahu hakim bahawa dalam tempoh perceraian ini saya tidak boleh duduk di rumah suami, saya minta izin keluar, hakim boleh benarkan keluar. Kalau lambat sangat mahkamah, kalau tanya saya, keluar je puan. Itu ada juga saya bagi arahan. Duduk kampung kan kadang-kadang kita tak jadi hakim, tapi memang tuan tolong tak tahan. Nak jumpa saya pun kadang-kadang pukul 11 malam dengan mak dia. Siang orang nampak, tak apa jumpa. Macam mana puan? Suami barang sangat. Mak macam mana? Mak, wah, besok buat laporan polis. Besok lepas mesti pergi biar kamu buat. Dia pelbagai sebenarnya itu. Dan yang ada juga peruntukan seorang isteri boleh memohon perintah suami, menahan suami daripada terus menganiaya, maknanya isteri melupuskan harta isteri. Dan juga peruntukan gaji, harta isteri. Suami baru makan saja, isteri boleh mohon mencegah suami daripada melakukan sedemikian. Jadi itu secara umum, Ustaz, bagaimana undang-undang menyelesaikan masalah ini, tetapi pokok pangkalnya mahkamah kan. Jadi dia kadang-kadang perlukan hadir banyak kali. Mahkamah pula banyak kes, dibagi hari ini tangguh, bagi tarikh akan datang. Lepas jangan hirau yang itu kerja. Kalau hakim tangguh, taklah ditanggung Allah. Tapi sebagai tuan-tuan yang sebagai rakyat yang berhak kepada hak mahkamah, pergi je, jangan hirau. Daripada memikirkan pergi makan lambat, kena hentam je ni, malam kena balun. Mahkamah lambat, besok kena hei sial, sakit hati lagi. Suami kata gitu, pergi je mahkamah, serah pada mahkamah. Sebab kalau kita babi makan lambat tak guna. Kita nak beli kereta, penting kereta kan, lu lambat ke tak lambat buat juga kan, itu kereta tuan-tuan dan puan sekalian. Kita sanggup untuk pergi banyak kali, tak lulun satu bank, banyak pergi bank kita nak untuk dah dapatkan nikmat kereta tu. Tapi untuk nyawa, diri, tu badan, maruah tuan-tuan dan puan yang sekalian, lambat ni, saya percaya, saya pernah banyak lama kerja mahkamah, ada kemungkinan lambat dan ada juga yang cepat. Begitu juga macam di Jaga Muka saya, kalau satu hari tu ada 15 kes, takkan satu hari pukul 5.30 kena balik juga, sambung besok. Abaikan yang itu, sebab bila keadaan mudarat, jangan hirau apa-apa halang-halang tu, pergi. Daripada kita tak pergi, kita tak boleh, nanti kita yang undang-undang ada, hukum bagi keluar, tapi kita tak bertindak, itu lagi mudarat lebih besar. Sekurang-kurangnya suami tahu bahawa isteri sudah pergi jawab agama, pergi mahkamah untuk dapatkan hak. Apa endingnya tu jangan fikir dulu. Sebab puan-puan, ialah seorang isteri di rumah, tak payah pergi mahkamah lambat, tak pergi. Sekarang ni apa tak lagi canggih, semua handphone boleh akses kepada laman web mahkamah, cari. Di samping 10 kali cari menu, sekalilah cari panduan talian ayat kan. 10 kali cari laman web yang dihias rumah, 1 kali je saya bagi pandangan, carilah talian ayat untuk emergency. Kan? Jadi emergency. Kalau bukan untuk kita, tetapi untuk rakan, adik, jiran kita. Kan? Dan pengalaman saya di kampung dan di luar tu, ketua komuniti tu sangat penting saja. Pegawai kita di mahkamah nak tahu satu daerah tu, mana nak tahu. Pegawai PPZ pun perlukan ketua kampung untuk dapatkan data-data parkir. Sama juga, kita kena bagi input ketua-ketua kampung, mesti sedikit tahu, sekurang-kurang dia tahu. Suami pun dah pergi mahkamah, jom saya tolong bawa, ini panduan, cukup dah. Tak tahu undang-undang tak apa, supaya
masyarakat memberi support kepada isteri kalau duduk di kawasan taman, di kampung dia tahu ada mana isteri nak pergi mengadu untuk langkah pertama tu. Dan saya terus terang, saya duduk kampung, dia orang tahu saya kerja mahkamah. Memang sibuk juga dalam macam urin cara jazah, tapi kita buat sebab kita takkan rela, takkan kita takkan tu, saya yakin tak boleh jumpa, terpaksa juga bagi pandangan, tapi ini bibir agama, gini dan sebagainya. Yang datang, bayang ya, datang hujan, saya ingat pengalaman saya, datang hujan, naik motor sendiri, ini isteri naik motor sendiri, berpayung, tapi dah memang basah ni hujan, tapi dia macam keadaan dah tak tahu lah, dia pakai payung, motor sendiri pergi rumah tuan macam mana. Saya gambarkan hal keadaan macam mana berlaku tu. Tapi di kampung tak ada masalah. Kalau tuan-tuan di flat, di taman, lagi cabaran untuk dapatkan support tempat pertama untuk mengadu. Itu yang penting. Jangan risau. Peruntukan undang-undang, pakar-pakar perundangan dah berikan peruntukan. Susah di mahkamah, macam mana tak pandai cakap itu, nanti ada pandangan. Tanya pada mahkamah, ada peguam daripada Jabatan Mahkamah. InsyaAllah ada orang membantu. Itu pandangan saya Ustaz secara umum, minta maaf mengambil masa lebih. Okey, terima kasih Tuan Muhammad Zakian. Jadi untuk makluman semua bahawasanya satu-satu isu itu ianya ada jalan keluarnya ataupun ada jalan penyelesaiannya. Kalau kata isu-isu kes-kes mengapa konflik rumah tangga seperti mana Tuan Zakian sebut tadi, stesen pertamanya adalah jabat agama daerah ataupun kalau kata di wilayah dia akan pergi ke kaunter jawi terlebih dahulu dan akan dinilai oleh kaunter katakanlah bahagian perkahwinan, adakah seseorang itu perlu dirujuk kepada kaunselor berkawal runa cara. Kalau kata ada elemen-elemen kes, ianya akan dirujuk pula ke bahagian penguatkuasaan. Mungkin di sana pegawai penyiasat undang-undang syariah kuasa jawi akan membuka borang aduan iaitu borang 5. Di situ ianya akan pengadu itu akan diambil maklumat lah ataupun diambil keterangan dan mungkin dibuka file case dan kita buat siasatan lanjut dan kita akan panjang pula kepada Tuan Muhammad Zakian. Di situlah pertimbangan ataupun penilaian pendakwa bagaimana satu-satu kes itu untuk dibawa ke mahkamah syariah. Jadi satu-satu kes itu bahawasanya ada jalan keluarnya, macam tu Tuan Okey. Ya Ustaz, saya tambah sikit lagi. Saya tambah sikit lagi sebab kemungkinan dengan tindakan tu saja dah boleh mencegah suami dah takut. Kita mungkin tak sampai ujung lagi, mungkin Ustaz pun tak sampai faiz siasatan kat saya lagi. Tapi sekurang-kurangnya suami dia kata, oi, dah buat aduan. Kemungkinan sekurang-kurangnya daripada 10, 5 kes pun dia slow pun okey. Jadi kita jangan tengok dia punya hujung. Kan? Kadang-kadang masih buat aduan tu suami dah reda. Dia ingat, bahawa suami baru tahu bahawa dunia sekarang, masa sekarang ni memang dia tak boleh suka-suka. Sekurang-kurang mungkin sudah ada pengurangan degree dia punya ganas ataupun anak itu. Saya tambah minta maaf. Okey, betul-betul Tuan. Maksudnya mengapa tindakan mangsa itu berjumpa dengan pejabat agama, jumpa kaunselor, ketika itu mungkin si suami bermuhasabah, mungkin ada mengendurkan perasaan egonya ataupun panah barannya, mungkin di sana ada ruang-ruang untuk konflik rumah tangga itu dapat diperbaiki lagi, insya-Allah. Jadi saya ucapkan selamat datanglah kepada rakan-rakan di laman Facebook Jawi, Aliza, Ahmad Bustaman, Abang Wer, Izzuan dan lain-lain lagi. Sekiranya rakan-rakan di luar sana mempunyai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan undang-undang ataupun berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan, boleh nyatakan di ruangan chit chat kami, nanti saya akan ambil dan panjangkan kepada ahli-ahli panel. Jadi seterusnya saya ingin bertanya kepada Ustazah Yohanis. Jadi seperti mana mungkin saya di sini sebagai penguatkuasa. Jadi waktu yang sama saya adalah sebagai kaunselor dan dilantik juga sebagai
jawatan kuasa pendamai bagi kes-kes yang dirujuk oleh mahkamah. Jadi pelbagai isu lah kadang-kadang datang pada saya bila tanya si isteri, kalau kata Ustazah tadi ada skala, maksudnya kalau kata 1 hingga 10 tu mungkin 5, 3, 7. Jadi kalau ada setengah tu saya tak sayang langsung dah pada suami saya ni, Ustaz dah tak ada perasaan dah meluak sangat dah. Okey Ustazah, jadi saya nak tanya Ustazah, satu-satu rumah tangga kita sebagai pemudah cara, sebagai peruni cara, sebagai kaunselor, jadi pasangan itu mempunyai satu pandangan sendiri terhadap perkahwinan mereka, terhadap rumah tangga mereka. Jadi bagaimanakah kita sebagai perantara, sebagai kaunselor untuk menasihati pasangan-pasangan ini. Sebenarnya mereka itu ada dah panggil apa, pandangan dia sendiri tentang perkahwinan mereka, tentang kedudukan rumah tangga mereka. Jadi saya ingin Ustazah Yohanis berkongsilah sedikit pengalaman bagaimanakah untuk mengendalikan kes-kes yang sedemikian. Okey, baik Ustaz Rahman. Memang tak dapat dinafikan ya tuan-tuan dan puan-puan, kita masing-masing ada pandangan terhadap rumah tangga kita masing-masing kan. Okey ke, tak okey ke, teruk sangat ke, sangat okey ke kan. Macam-macam di situ kan. Memang kalau kita tengok kes-kes yang ada pun, kadang kita tengok macam contoh isteri daripada keluarga yang bercerai ataupun keluarga yang poligami ataupun keluarga yang ada konflik lah orang kata kan. Besar harapan dia bila dia berkahwin, dia ni tak jadi macam keluarga dia dah. Macam tu, maksud kata berubahlah, perubahan tu berlaku. Dekat situ pun sama juga, dia akan ada satu pandangan yang okey, dia tak kalau boleh seboleh-bolehnya tak akan berlaku perpisahan. Itu satu pandangan yang bagus, maksud kata dia fight untuk rumah tangga dia kan. Tetapi dia tak boleh fight saja, dia kena usaha untuk baiki sama ada diri dia ataupun bantu baiki pihak pasangan. Pasangan kita tu perlu dibantu juga tau. Sebab kadang-kadang banyak kes yang datang pada kita, dia komplain pasangan. Suami komplain isteri, isteri komplain suami lah. Dia saling komplain orang. Tetapi secara dia tidak sedar, punca masalah tu adalah daripada diri dia. Yang tu kebanyakan manusia dia tak perasan yang tu. Dia nak nampak salah orang. Punca kepada salah orang tu adalah diri dia. Yang tu selalu tak perasan. Sebab itulah dalam sesi kaunseling ni kita bantu untuk Ustaz Rahman ada sebut tadi, kita celik akal. Bila kita telusuri kes, soalan-soalan kita tanya kan, baru dia perasan, aku rupanya punca masalah ni bukan pasangan. Pasangan jadi begitu kerana reflect diri aku yang macam ni. Itu perlunya tuan-tuan dan puan-puan kena berjumpa dengan kaunselor-kaunselor yang berautoriti lah ataupun pegawai khidmat nasihat yang boleh bantu kita. Sebab kadang-kadang betul tahu kita tak perasan benda ni. Banyak kes jadi macam tu. So macam saya sebut di post tadi tu, di awal tadi, kita bantu untuk kurangkan punca. Sebab punca dia akan berlakunya akibat. Kita tak nak berlaku akibat tu pukul, kemarah ke apa semua tu. So mesti dia ada punca kenapa dia marah. Jadi punca tu yang kita kurangkan. Ataupun kalau lebih baik hilangkan punca tu tadi kan. Itu antara kaedah lah kan. Kalau kita lihat memang rata-rata kes-kes yang saya lihat lah, salah satu contoh tadi yang tadi itulah, dia bertahan ataupun dia try fight untuk rumah tangga dia supaya tidak berlaku histeri yang lepas. Ada juga yang suami dia memahami keadaan isteri dia. Fazah dia kata, saya faham isteri saya daripada keluarga yang begini, sebab tu dia terlalu mengharapkan saya. Macam tu kan, tapi saya ni itulah tu diceritalah masalah dia apa-apa dan sebagainya kan. Dia faham. Dia ada satu, orang kata, satu pandang sisi dia, rumah tangga dia macam ni, tapi tak nak buat macam mana. Kan, jalan keluar tu dia tak nampak kan. Itu fungsi kita bantu. Ada setengah kes juga yang itu kes kalau dia nak dibantu dan kita boleh membantu. Ada kes yang datang bercerita, kita nak bantu dia tak nak. Yang tu payah sikit lah. Cuma kita boleh dengar dan juga bagi kekuatan, setakat kekuatan emosi, tapi kalau tindakan ke apa dia tak nak. Ada juga yang begitu.
kan. Ada juga yang bila mana suami ataupun isteri datang kepada kita dengan satu pandangan rumah tangga dia bahagia contoh, tapi dia datang tu adalah benda lain. Tapi macam biasalah kaunselor ni dia ada skill skill memujuk skill korek rahsia. Sebab kita nak tahu history dia apa. Kan kadang latar belakang keluarga dia macam mana. Sebab kalau kita lihat pembesaran dan pertumbuhan manusia ni yang menjadikan identiti dia, diri dia seorang yang begitu adalah itulah ketika dia membesar tu mak ayah dia macam mana, tarbiyah dia macam mana, didikan pada dia macam mana, kan itu yang mempengaruhi juga selain daripada persekitaran dia yang membentuk jati diri dia atau personality diri seseorang itu begitu. Macam tu kan. Jadi benda tu yang kadang kita nak tengok, dia ni anak nombor berapa, mak ayah dia macam mana kan. Sebab dia akan memandang keluarga tu begitu. Satu contoh kes saya sikit lah nak share. Isteri ni dia datang daripada keluarga yang sambut birthday. Sambut birthday, hari jadi, hari inilah anniversary ke hari-hari yang perlu disambut. Gitulah. Si suami pula datang daripada keluarga yang bapak dia meninggal awal. Mak dia sakit mental, masuk hospital mental lah daripada dia umur 2 tahun. Dia dipelihara oleh neneknya dan dia ada kakak seorang. Bayangkan dia dibesarkan dalam keluarga tu, dia berkahwin dengan perempuan yang sentiasa sambut birthday ni dan dia tidak pernah merasai dan dia tak tahu apa tu sambut birthday. Tak tahu. Yeah. Jadi kahwinlah dua pasangan ni. Boleh bayangkan macam mana kehidupan diorang ni. Si isteri datang buat aduan lah. Kecewa dengan suami tu, kecewa dengan ini, macam-macam lah. Suami ni agak introvert. Orang yang agak senyap, yang tak banyak bergaul. Puas saya pujuk tuan, akhirnya berjaya. Suami dia datang jumpa. Kan kaunselor dia ada kelebihan memujuk tu kan. Dia datang. So bila kita telusuri cerita dia, subhanallah, masya-Allah, sedih. Kita rasa macam Allahu Akbar. Pembesaran dia daripada dia umur 2 tahun sampai dia besar, sampai dia kahwin, alhamdulillah dia bertemu jodoh kan. Pada saya sedih, saya rasa sedih. Kehidupan dia begitu. Jadi saya tanya pada si isteri, mana mungkin, saya katakan, you all berkahwin, tiba-tiba je nak sambut itu, nak sambut ini dan sebagainya, dalam keadaan suami dia tak faham, dia tak tahu pun apa itu sambutan-sambutan hari birthday dan sebagainya. Tak ada dalam kamus kehidupan dia tu, tidak pernah berlaku. Jadi nak kata kat sini dia berlaku konflik. Ini sudut pandang dia, bahagia dia adalah dengan keluarga yang begini. Dia ada pandangan keluarga yang begini. Yang si suami pula, dia tak ada masalah keluarga yang macam mana. Jadi nak katanya dekat sini, dia akan berlaku pertembungan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam rumah tangga kita ni, kita kena bijak untuk blend. Kita bijak untuk blend tu macam mana. Bagaimana kita dibesarkan dalam keluarga suami contoh kan, ataupun keluarga isteri. Tak sama. Dia lain, dia tak sama. Yang tak sama ni akhirnya kita kahwin. Bila kita kahwin ni, biasa dalam tempoh setahun 2 itu adalah tempoh keserasian. Tempoh serasi ni agak ambil masa. Sebab dalam tempoh serasi ni kadang-kadang akan berlaku perceraian. Kadang-kadang terlapas cerai, rujuk balik. Walaupun terlapas, ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, statistik cerai akan naik 1. Walaupun secara tak sengaja kan. Itu akan dikira. Jadi balik pada ni tadi, bila kita kahwin, kita kena blend juga sebenarnya. Apa yang dibawa masuk oleh keluarga kita, mak ayah kita didik kita contohnya kan. Yang mana pasangan kita setuju, tak ada masalah untuk dia apply dalam rumah tangga, kita masuk. Yang mana pasangan kita tak berapa setuju, jangan bawa masuk. Dia akan jadi konflik. Sama juga dengan pasangan kita, suami kita, isteri kita, sama, kaedah yang sama. Apa yang kita bawa masuk dalam keluarga kita, definitely bukan 100% acuan yang sama mak bapak kita didik kita dulu, tak. Kita blend dengan ilmu sekarang, ilmu yang kita dapat. Mungkin ilmu mak bapak kita lain, ilmu sekarang lain. Jadi dia menjadi satu acuan baru yang mana kita boleh kecapi kita dan pasangan kita. So jangan paksa. Jangan paksa untuk kita bawa masuk. Mak saya amalkan macam ni dalam rumah tangga saya nak kena buat juga. Padahal pasangan tak setuju. Bila pasangan tak setuju, dia akan jadi konflik. Tuan-tuan kena faham, untuk bina keserasian pasangan rumah tangga, memang kita ada satu pandangan terhadap family kita macam mana, rumah tangga tu sepatutnya macam mana kan.
Tapi jangan lupa, jangan kita lupa sebab rumah tangga kita ni fleksibel sebenarnya. Dia fleksibel. Hukum dah ada, Quran ada, hadis ada, panduan ada, rule tu ada. Selagi tidak tergelincir daripada rule tu, Allah Ta'ala kata apa, Nabi saran apa, nasihat apa, kita just follow saja. Kalau kita tersasar contohnya, naik balik atas landasan tadi, jalan terus. Dia gitu kaedahnya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira Ustaz Rahman, itu dulu round kedua saya, insyaAllah. Okay, terima kasih Ustazah Yohanis. Jadi apa yang dikongsi pada Ustazah Yohanis tadi maksudnya kita sebagai pemudah cara, sebagai pegawai runi cara ataupun siapa sajalah bagi antara orang-orang yang ada konflik ini, maksudnya kita tidak membuat keputusan bagi pihak dia. Macam tu Ustazah Cuma ya, kita betul. memberi penerangan maklumat yang tepat agar pasangan tersebut dapat mengapa cilik akal membuat penilaian yang tepat kerana ianya akan membuat satu keputusan bukan sahaja bagi pasangan tersebut, mungkin keputusan tersebut adalah bagi pihak anak-anak dia dan mungkin keputusan tersebut bagi pihak ibu mertua dia ataupun siapa sajalah. Jadi pasangan kalau kata ada konflik ataupun apa-apa isu, jangan segan silu untuk berjumpa ataupun inilah menghubungi siapa saja yang yang berautoriti dalam mengendalikan ataupun yang mengetahui berkenaan isu-isu rumah tangga. Jadi terima kasih Ustazah Yohanis dan saya akan pergi kepada tuan pendakwa kita. Jadi tuan pendakwa, saya akan ambil satu soalan daripada warganet dan saya akan combine dengan soalan saya. Jadi soalan daripada saudara Izwan Farah. Assalamualaikum Ustaz, jika ada isteri langsung tak nak berkongsi pendapatan atau gajinya, apakah nasihat atau jalan penyelesaiannya? Terima kasih. Jadi mungkin saudara Izwan dan isterinya ini maksudnya masing-masing bekerja, makan gaji lah, dan mungkin isterinya tak nak berkongsi pendapatannya dengan suami. Apakah nasihat ataupun jalan keluar ataupun boleh tak isteri ni tak nak kongsi langsung gaji dia 5,000 tu, dan yang ni milik aku, dia katanya isteri ni bukan milik awak. Jadi isteri kata saya tak nak kongsi dengan abang gaji saya RM5,000 ni. Bagaimanakah sudut pandang undang-undang inilah undang-undang syariah kalau ni boleh tuan pendakwa kita berkongsi. Dan waktu yang sama saya ingin bertanya juga kepada Tuan Muhammad Zakian, maksudnya di wilayah ini ada dua peruntukan ataupun dua akta, iaitu Akta 559 dan juga Akta 303. Kalau kata Tuan boleh berkongsi peruntukan-peruntukan yang sedia ada ini kepada inilah warganet di luar sana sebagai basic pengenalan berkenaan peruntukan-peruntukan yang sedia ada. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Ustaz. Dan khusus kepada soalan daripada rakan pendengar Izzuan ni, apa yang saya faham daripada soalan tu, isteri langsung tidak mahu berkongsi gajinya atau pendapatan gajinya tu dengan suami. Jadi saya percaya dalam senario ini yang bertanya tu, isteri tu memang suami benarkan untuk isteri pergi kerja, tapi yang dia stres tu dia tak nak kongsi gaji gitu. Okey. Untuk membantu memahamkan senario ini, pertamanya itu mesti merujuk pada hukum syarak. Nanti sampai kepada isu ni. Prinsip syarak memang prinsip yang dipakai ialah harta isteri, harta suami, harta isteri ada dalam, harta isteri tak ada. Okey, itu prinsipnya. Tetapi bila pergi kepada persoalan isteri dibenarkan suami untuk pergi bekerja, sangkut lah.
Boleh dengar. Okey, sila tuan. Okey, sila. Boleh Sambung. Boleh saya teruskan ya? Okey, teruskan. Saraman, boleh teruskan? Boleh. Sila tuan, boleh teruskan. Saraman boleh teruskan? Boleh ya? tuan. Dengar. Halo. Tak dengar Ya. suara saya. Dengar. Okey. Previous asas tadi saya jelaskan, maknanya bila isteri dibenarkan bekerja, maka isteri akan mendapatkan gaji. Dia tengok mula-mula kita tengok apa perjanjian antara suami itu. Bila suami benarkan isteri bekerja, maka apa perbincangan awal. Kalau awal-awal ada perbincangan bahawa gaji isteri kena kongsi, maka ikut perbincangan tu isteri kena ikut. Sebab isteri keluar dengan izin suami. Tapi yang banyak berlaku adalah dia dah berlaku sebelum kahwin dah bekerja, selepas kahwin pun kerja terus. Tidak ada perbincangan secara khusus berkaitan dengan pendapatan suami tu. Dia timbul konflik, campanan dan isu awal lagi dan suami tak minta gaji isteri. Bila minta dalam keadaan bertanggungjawab dah besar, isu pegang kepada uruf amalan tak ada kongsi itu. Okey. Maka suami, pandangan saya balik kepada kaedah asal. Saya percaya suami kena tengok balik keperluan keluarga. Ni saya bukan nak bila suami sebab ni khusus kepada soalan ni. Suami bila isteri tidak mahu berkongsi, maknanya tidak ada join pendapatan pada satu rumah tu. Benda tu sebenarnya pada suami. Jadi kalau ikut tanya saya, balik kepada basic. Tengok balik keperluan yang penting, mana yang penting. Mungkin pendapatan suami tinggi tu kemudian suami saya kan Astro full package, hujung tahun ada melawat raya, standard sepersalinan, ekstra ni. Jadi apa lagi? Kalau kereta full accessory contohlah. Jadi sampai masa jangan stres. Ini yang penting jumpa ustazah ni macam mana nak menangani stres ni. Tak semestinya kauling. Cara kita mengurus tanggungan pun menjadi stres. Jadi kalau saya suami yang bertanya tadi, tengok balik keperluan keluarga. Buang yang kurang perlu. Tak akan mati punya. Kebahagiaan tidak bergantung kepada ekstra. Tengok balik, susun mengikut kemampuan pendapatan suami saja. Kalau kita nak paksa suami isteri, kita cerita hukum macam mana pun. Kalau sudah berlalu 5 tahun tak pernah minta ais bang, sekarang minta pula. Konflik. Jadi balik kepada basic, tak apalah, you kerja-kerjalah. Gaji you I tak kacau, tapi gaji I sekarang banyak ni, sama macam dulu, tanggungan lebih. Maka tugas I sebagai keluarga, susun balik keperluan. Keluarkan keperluan yang tidak penting. Kekalkan yang penting, nafkah utama. Ini saya nak terangkan panjang, jadi kena tanya yang tahu hukum syarak mana yang penting. Sebab mengikut hukum syarak dan undang-undang, kadar nafkah seorang isteri, kadar nafkah seorang suami, dia bergantung kepada 2 faktor. Berapa banyak isteri perlu, dibalancekan dengan berapa banyak suami mampu. So saya pinjam istilah kita blendkan. Jadi isteri jangan sampai suami sebagai bengkok tanggung, terbeban tanggung, ikut kemampuan.
Saya selalu gunakan di mahkamah. Kalau dulu satu pinggan untuk isteri ada full. Ayam ada, udang extra Jadi balik kepada basic. Ayam, sayur, kuah. Cukup saya bagi sebuah pelambangan. Sekarang pas basic, itu kemampuan gaji suami. Jangan kita pening nak pujuk isteri supaya nak berkongsi gaji. Itu jadi konflik. Cari jalan yang lebih selamat, turunkan. Sebab tindakan suami sebegitu ada asas undang-undangnya bahawa okeylah, dulu memang I ada gaji lebih. Tapi mungkin PKP ini banyak allowance dah ditutup. Kalau bisnes banyak tak masuk ke job, bisnes jadi pendapatan kurang. You nak share, tak nak bagi, I suruh you berhenti kerja lagi konflik besar. Jadi I tanggung keluarga berdasarkan kemampuan saya. Buang yang lebihan-lebihan. Kalau bahasa syaratnya daruriyat hayat tahsiniyat. Daruriyat ini kalau tak ada nafkah yang ni, semua sakit satu keluarga dengan suami-suami sakit. Maknanya makan basic. Kalau tak ada udang galah, ada nasi, telur, sayur, okey. Tak ada udang galah, tak ada sakit kan? Udang galah tu kita keluarkan dulu. Jadi sampai masa. Ini jalan singkat macam mana nak keluar daripada konflik tu. Kalau sahabat kita yang bertanya tu nak cerita hukum jarak, konsep nafkah, tu panjang. Dalam masa saya nak terangkan pun tak cukup. Jadi cara yang cepatnya saya mengikut undang-undang disebut dalam peruntukan undang-undang Islam, 2 dia kaedah penentuan nafkah. Berapa yang isteri perlukan? Isteri perlukan makan banyak ni. Perlukan pakaian banyak ni. Rumah biasanya tak timbul. Jadi tetapi suami mampu separuh daripada apa yang isteri, maka separuh je isteri dapat. Sebab kemampuan suami lebih utama. Sebab itu sumbernya. Itu punya pandangan. Kalau kita dalam masa yang sama bincanglah dengan isteri supaya secara baik. Kalau you nak lebih, you kena bantu gaji. Taklah. Itu ekstra servis orang isteri. Layan suami, gaji dia. Kalau you tak nak, inilah kemampuan abang. Itu saja. Jadi, maknanya tindakan suami itu berasaskan hukum syarak dan tidak melanggar batas dan setara dengan adat. Selama mana you hidup, sehat, ini kemampuan abang, ini duit abang. Sebab you tak nak kongsi. Tapi mungkin bila keadaan rumah, kereta, benda dah ada komitmen dengan bank. Nak susun balik, kalau rumah mungkin boleh buat restructure loan. Kereta mungkin buat restructure loan. Tapi 1001 masalah yang suami tanggung tu sesuaikan dengan keadaan. Tapi basicnya saya kata, untuk kita minta isteri berkongsi pendapatan, akan jadi konflik kalau tidak pandai. Tetapi jalan selamatnya, suami susun balik tanggungan-tanggungan keperluan tu. Ikut yang penting-penting supaya setara dengan pendapatan yang sedia ada. Itu pandangan saya, Ustaz. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih kepada Tuan. Tapi saya tak dengar suara moderator ni. Lupa ya. Macam mana selesaikan, Ustaz? Saya dengar jelas je suara Tuan ni. Okey, terima kasih kepada Tuan Muhammad Zakian dan saudara Izzuan Farah yang bertanyakan soalan tadi. Jadi sini Ustaz Izzuan Farah bagi tahu pada kita bahawasanya masalah tadi itu bukan berlaku pada diri dia, pada kawan dia, Ustaz. Okey. Seterusnya saya ingin bertanya ni lah, kita berbaki lagi lebih kurang 20 minit macam tu. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustazah Yohanis. Jadi satu-satu kes itu, konflik itu berlaku, ada ketikanya ia menyebabkan sehingga perceraian. Dan sangat mendukacitakan satu-satu kes itu sehinggakan maksudnya kes konflik rumah tangga lah akan berlaku kes jenayah syariah, sebagai contohnya berkhaluat. Maksudnya si isteri dan suami ini berkelahi, berkonflik, jadi mungkin suami ataupun isteri ni berjumpa rakan sepejabat ataupun siapa saja di luar sana untuk dia berkongsi cerita. Lama kelamaan dia membentuk satu hubungan yang baik dan mungkin
terlajak sehingga kes-kes berkedudukan, penzinaan, berkhaluat, dan selain itu kalau kata yang peringkat awam mungkin berlaku perceraian dan menduga ceritakan sehingga berlaku kes-kes jenayah syariah. Macam tu saya nak cerita. Jadi saya nak tanya Ustazah, adakah kes-kes konflik rumah tangga itu ataupun penganiayaan itu adalah satu masalah individu semata-mata? Adakah kita di luar sana tak perlu ambil tahu, kalau kata jiran rumah ni tak perlu ambil kisah ke, ataupun mak mertua tak perlu masuk campur ke, ataupun macam mana? Sebab kalau kata sehingga kroniknya ia menyebabkan berlaku kes-kes jenayah syariah. Itu sebagai contoh di penguatkuasaan lah Ustazah. Maksudnya bila dengar okey dia konflik, asalnya benda-benda sikit je, lama kelamaan bila diabaikan, bila diignore tu dia akan muncul masalah lain yang lebih mudarat. Jadi saya nak tanyalah, adakah masalah rumah tangga itu masalah individu ataupun masalah pasangan itu sahaja ke ataupun macam mana? Silakan Ustazah. Ya, baik Ustaz, alhamdulillah. Kalau kita tengok senario yang macam ni, jawapan pendeknya kita tak boleh nak kata individu semata ataupun surrounding persekitaran semata lah, sebab dua-dua itu dia memberi kesan timbal balas. Kalau kita tengok kan Ustaz, dulu kalau kita rumah kampung kan, mungkin Tuan Zakia rumah kampung ni mungkinlah sebelah rumah makcik kan, dekat dia dalam satu kampung tu. Rumah makcik kita, rumah mak kita, belakang ni rumah abang kita, depan sikit tu rumah adik kita kan biasa kampung begitu. Jadi kalau kita tengok kerukunan tu, contohlah kita bergaduh suami isteri, suara tu naik ke rumah mak, contoh kan, mak kita datang rumah kita, gaduh apa ni, ambil anak buat balik, selamat budak tu kan. Maksudnya ada teguran-teguran ataupun mudah bahasa kita sebut support system lah, family support ni, dia akan datang untuk bantu kita. Nak bergaduh panjang pun malu kat orang, tak jadi gaduh kan. Sebab tu kadang-kadang gaduh pun diam-diam, bincang pun diam-diam, sebab rumah adik-beradik dekat. Itu dulu kalau kita tengok senario dulu, dan juga kalau sekarang pun mungkin ada dalam kampung, macam tu, yang dekat-dekat macam tu kan. Tapi kalau kita tengok sekarang ni kan, duduk sendiri-sendiri, rumah masing-masing, kadang-kadang jiran sebelah pun kita tak kenal, dengar bergaduh satu flat tu, tak tahu rumah mana, nombor berapa, tak tahu kan. Jadi nak cakna tu dia susah sikit kan. Kalau kita tengok ni, dua-dua tu main peranan sebenarnya. Satu individu lah. Yang terkuat tu individu. Sejauh mana dia boleh tackle masalah tu. Sebab orang persekitaran ni kadang-kadang tak perasan. Hatta adik-beradik kita, hatta mak bapak kita pun kadang tak perasan. Kalau kita tak cerita. Ada banyak juga kes bila sampai ke peringkat mahkamah, sampai jawatan kuasa pendamai, kita pengurusi jawatan kuasa pendamai, bila kita tanya, ni siapa, wakil ni siapa, dia kata yang ni macam-macam ni, yang ni tak tahu cerita pun. Dia kata saya wakil je Ustazah, kakak dia, tapi saya tak tahu cerita. Ada juga macam tu. Jadi payahlah juga kan nak menimbang tara kes tu macam mana, nasihat dan sebagainya. Tapi tak apalah, dah dia dilantik sebagai wakil, so kita raikan. So nak katanya kadang-kadang malu nak bercerita tentang konflik rumah tangga tu, dan akhirnya jadi worse lah. Satu, support system keliling tu tak tahu. Kita pun satu hal lagi, kalau tahu jiran ada masalah kan, nampak pelik je kan, ataupun selalu dengar kan, tak nampak tapi duk dengar, kita pun rasa macam apa benda tak kena ni. Wajarlah kita untuk bertanya khabar. Tanya khabar. Sebab setengah orang tu dia play safe, tak nak lah, tak nak terlibat macam tu kan. Saya sebab tu kalau dalam sesi mana-mana, saya raikan wakil tu. Tahniah Tuan kerana menjadi wakil, bukan senang sebab kebanyakan orang semua tak nak terlibat dalam benda-benda ni. Saya kira ini satu amal jariah Tuan untuk menjadi wakil, untuk cakap bagi pihak dia. Macam tu. Kita raikan kan. Tapi jawatan tu saya tak ada dalam Ustaz Rahman. Dah tak ada kuasa dah nak jadi pengurusi pendamai ni kan, compare dengan 10 tahun dulu. Okey. Jadi nak ceritanya kat sini, support system tu family kena kuat. Memang tak dapat dinafikan, banyak kes juga ya, yang mana konflik berlaku antara suami isteri secara senyap-senyap ya. Isteri mungkin bercerita dengan rakan sekerja ke, rakan lama ke, zaman sekolah dulu pun tak kisahlah. Tapi masalahnya lain jantina. Mula-mula memang kesian ya Ustaz, kesian. Lama-lama kesian tu dia jadi jatuh kasih. Time tu payah dah lah kan.
Bila jatuh kasih lama-lama dia kata kau cerai je lah, lelaki kau tu nikah dengan aku. Time tu memang kenanya lah, kelang kabut lah suami dia datang kat kita kan, Zozah nak buat macam mana ni, isteri saya dah macam ni kan. Time okey tu dia tak jaga dia elok, kan. Banyak kes macam tu. Satu. Kemudian yang kedua, ada juga kes yang sampai Ustaz Rahman sebut tadi, berlaku perzinaan. Antara isteri dengan pihak ketiga contohnya. Antara suami dengan pihak ketiga. Banyak juga kes macam tu berlaku. Dia jadi apa ya nak katanya, satu kita lihat kepada kebijaksanaan macam mana diurus masalah, dan yang kedua tahap kekuatan iman lah kita sebut macam tu kan. Dia sebenarnya Islam tu cantik, dia bersifat syaddu zara'i. Islam tu bersifat menutup segala pintu-pintu kerosakan, pintu-pintu kemaslahatan. Sebab tu dalam Islam ni sangat cantik, dia ada garis panduan. Kita tinggal follow je garis panduan tu. Tapi malangnya orang yang dalam keadaan konflik ni, orang yang dalam keadaan tertekan, orang yang dalam keadaan yang orang kata sangat depressed ni, ibaratnya orang yang nak lemas, dia main capai je apa yang ada kat atas tu. Kalau dahan pauk tu kuat ke tak kuat ke, ranting ke apa, dah lemah dah ni, kita nak cari bantuan kan, dia akan capai je. Nasib lah yang dicapai tu apa benda. Kalau dia capai tu salah, Allahu Akbar, salah lah. Kalau dia capai tu betul, kebetulannya Alhamdulillah, kita dapat bantu. Kan? Cuma kalau yang salah ni lah, kita nak patah balik, kita nak polish balik, agak sukar. Tambah melibatkan keluarga, melibatkan kenalan, melibatkan pasangan dalam rumah tangga sendiri. Dia jadi susah. Satu dah lah ada konflik dah, sedia ada ni. Kemudian bertambah double lagi konflik yang baru. Yang ni tak selesai, mari yang ni pula. Lepas tu ada pula yang ni, dia jadi payah lah gitu kan. Jadinya biasanya dekat situ kita akan tengok satu-satu apa benda konflik tersebut, dan kita akan solve satu-satu supaya tersusun dan terarah. Kita bukan main rencam semua, campur aduk dalam tu. Sebab tu antara kemahiran yang perlu kita ada tu adalah kemahiran mendengar. Gitulah kami tuan ya, kalau jadi kaunselor ni dengar, kadang sejam dengar. Kadang tak dengar, klien menangis sejam. Menangis dia kan. Kita pun tadar dengar tangisan dia kan. Itu antara yang kena ada. Sebab tu kemahiran ni walaupun tak jadi kaunselor, dalam rumah tangga kita je, konsep rumah tangga biasa-biasa ni kan, isteri, suami, dia kena ada kemahiran mendengar tu. Kalau tidak payah. Sebabnya kita tak nak sampai ada orang lain yang dengari isteri kita, ada orang lain yang dengari suami kita. Tentu payahlah tu yang kata lah, mula-mula kasihan lama-lama jatuh kasih tu, bahaya dekat situ. Satu kalau kita lihat di sini, memang tak dinafikan dia akan terjerumus kepada kesalahan jenayah yang Ustaz Rahman sebut tadi kan, satu-satu macam tu. Kalaulah perkara itu kita dapat baiki dengan baik, dia tak pergi kepada secara undang-undang diambil tindakan, tetapi contohnya secara kaunselingnya ada keinsafan, ada orang kata rasa untuk perbaiki, bertaubat dan sebagainya, dan lepas insiden peristiwa itu contohnya dia menjadi lebih baik daripada sebelum tu, dan insaf ni kan, masing-masing bertaubat dan sebagainya, mungkin itu lebih baik. Kan? Dia taklah sampai kepada satu orang kata satu hukuman kan. Kalau didakwa macam tu kan, dia banyaklah melibatkan muruah, maruah kita dan sebagainya. Jadi untuk kes kaunseling ni memang kes-kes macam tu memang ada, hatta sampai melahirkan anak pun ada. Kan, yang macam saya pernah refer dekat tuan satu kes tu. Kes tu agak complicated, saya ingat sampai sekarang. Kes tu anak orang lain kan, baru tahu isteri mengandung tu anak orang lain. Tapi suami dia tak reject, nak anak tu menjadi anak dia, sebab suami dah tak boleh untuk memberi zuriat kepada isteri. So dia melibatkan banyak benda lah, hukum syarak dan sebagainya. Dia jadi complicated. Kan macam mana nak daftar PN dan sebagainya. Tapi nak katanya kes-kes begini, kita jadi bijak sikit lah, kita jadi pandai lah melibatkan prosedur yang sedia ada. Secara tak langsung kita ni hidup secara ada hukum kan, yang kita perlu ikut, yang guide kita. Jadi itu pun sama juga, kita cakna terhadap hukum syarak dan sebagainya. Saya kira macam itulah Ustaz Rahman, memang berlaku dalam rumah tangga sampai jadi begitu. Tapi apa pun mana yang kita boleh bantu supaya dia menjadi lebih baik daripada itu, selepas itu kita mengharapkan begitu yang lebih baik lah. Apa pun pokok pangkalnya, ibu-ibu, bapa-bapa, kalau anak kita ada konflik, sila bantu, jangan buang anak. Sebab kalau anak kita dalam keadaan yang worst, yang dalam keadaan tertekan,
Kalau tuan-tuan perempuan buang anak dah kau punya masalah, kau punya pasal, mak dah tak nak ambil tahu, habislah dia dekat mana dia nak pergi, kat mana dia nak bergantung lagi. Sebab kekuatan kita ni diuji. Kalau tak kuat tu yang banyak kes bunuh diri dan sebagainya. Kita tak nak sampai berlaku begitu. Bantu mana yang kita boleh bantu. Kalau tak boleh bantu, mohon bantuan pihak ketiga untuk bantu. Gitu. Wallahualam, Ustaz Rahman. Terima kasih Ustazah Yohanis. Jadi tadi Ustazah ada sebut mengapa bantu ataupun mengambil berat sebab di mengapa yang kita maklum bahawasanya di JAKIM tu ada menyediakan platform mungkin khasnya bagi masyarakat di luar sana, khasnya yang beragama Islam yang mempunyai isu-isu masalah semasa untuk menghubungi pihak JAKIM. Boleh tak Ustazah berkongsi apakah yang disediakan oleh pihak JAKIM dalam tempoh PKP ni? Jadi saya minta lah sebelum kita mengundurkan diri, jadi saya tanyakan soalan ini lagi sekali pada Ustazah Yohanis. Lepas ini Tuan Muhammad Zakian untuk sedikit rumusan dan kesimpulan lah bagi program kita pada pagi ini. Jadi silakan Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita di JAKIM ada talian My Care COVID JAKIM, yang mana talian ni di bawah agensi agama lah. Dan waktu PKP first dulu memang kita bersama-sama dengan JKSM, Japinso, JAKIR, saya ingat waktu tu kita beroperasi secara sepenuhnya di bilik talian, bilik gerakan kita lah. Tapi PKP 3 ni agak lebih mencabar disebabkan virus pun semakin bijak dan mencabar juga kan. Dalam udara pun ada juga sporadik dan sebagainya. Jadi kita mengambil langkah berjaga-jaga memang BDR, work from home di rumah, dan kita upgrade talian kita lah. Kepada kita ada 4 medium talian kat sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi kita. Yang pertama melalui talian WhatsApp yang saya kira sedang berjalan dekat iklan dekat ruangan skrin kita tu. Saya sebutkan sepintas lalu nombor WhatsApp kita sediakan 011-1959-8214. Gitu. Talian WhatsApp ni tuan-tuan perempuan call memang dia takkan ringing lah sebab dia untuk WhatsApp saja. Kemudian ini kalau ada berkenaan dengan pernikahan, ya, sistem SPIM, sebab kita perkahwinan kan kita gunakan sistem. Kemudian urusan-urusan kan ada pertanyaan mengenai SOP negeri dan sebagainya. Selain daripada refer di negeri tuan-tuan masing-masing, kadang-kadang kesibukan pegawai di sana tak terangkat pun, jadi tuan-tuan boleh bertanya juga pada kami sediakan perkhidmatan ini. Nombor telefonnya 017-6609-760. Ini untuk talian SPIM lah, sistem perkahwinan kita. Kemudian selain daripada tu, setengah orang tak nak telefon, tak nak ni, dia lagi suka mengarang. Kita juga sediakan talian email kita di alamat email mycarecov19, bukan COVID ya, mycarecov19@islam.gov.my. Ini antara email kita, dan bila email tu masuk kita akan respon dan kita akan deal dengan kaunselor lah, tuan-tuan dan puan-puan. Kaunselor akan menghubungi, begitu. Sama juga dengan talian yang lain. Kalau tersesat masuk ke talian SPIM pun tak apa, pegawai in charge akan bagi kes tu pada saya untuk saya uruskan. Kemudian satu lagi sebenarnya kita ada QR code dan juga Google Form, macam tu. Tapi QR code ni you kena scan lah kan, so dalam poster ada. So kita ada 4 talian lah kat sini Ustaz Rahman, yang mana 4 talian ni disediakan mengikut keselesaan tuan-tuan dan perempuan, boleh pilih yang mana satu yang rasa selesa untuk berhubung dengan kita, insyaAllah. Okey, terima kasih Ustazah. Jadi pihak JAKIM ada menyediakan platform, jadi masyarakat di luar sana boleh menghubungi melalui email, melalui talian WhatsApp ataupun menelefon untuk bertanya apa saja, khasnya berkaitan kekeluargaan, isu-isu sosial semasa dan mungkin juga dari sudut masalah kewangan dan apa saja. InsyaAllah pihak JAKIM ataupun agensi agama boleh membantu, boleh mengurangkan beban ataupun mengurangkan perasaan stres tuan-tuan di luar sana. Jadi sebelum kita mengakhiri, jadi inilah tuan,
Saya ingin minta pandangan Tuan sedikit rumusan bagaimana kita ataupun Tuan maksudnya dari sudut undang-undang lah untuk sama-sama membantu seperti mana Tuan sebut tadi. Tuan dah jelaskan bahawasanya undang-undang syariah itu ada jalan keluar ataupun ada jalan untuk menyelesaikan isu-isu permasalahan kekeluargaan, khasnya ketika masalah pandemik COVID ini. Jadi sedikitlah rumusan ataupun kesimpulan Tuan berkenaan berkaitan undang-undang syariah dan juga kekeluargaan ataupun keganasan rumah tangga khasnya ketika COVID ini. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Ustaz. Sebagai kesimpulan ringkasan, saya cuba bagi ringkasan padat. Apabila isu kita nak dapatkan hak-hak kita yang ada saya dah jelaskan tadi di mahkamah, sudah pasti kepada para suami isteri ataupun mana rakan-rakan yang berada dalam talian sekarang ni, mungkin ada rakan dia, kawan dia, adik-beradik dia, pertamanya mesti kita sedia dan simpan nombor hubungan mahkamah. Di agama tadi saya dah bagi online yang JAKIM dan semua, dan cuba cari di laman web nombor. Sekarang ni semua agensi khususnya di mahkamah atau agama memang aktif di laman web. Semua makluman di situ. Dapatkan nombor talian hayat. Sebab itu dia punya langkah pertama dia. Kalau tak ada nombor tu, cari yang kedua. Cari yang kedua ni lambat sampai ke mahkamah lah. Tanya kawan-kawan, tanya sekitar orang yang tak begitu mahkamah, sangat complicated nak faham. Tetapi sekurang-kurangnya, kalau tidak ada nombor talian, segera lu mengadu kepada orang yang sekeliling tu. Jangan malu. Dulu semasa kita bergerak bebas, bahasa mudahnya ramai orang bergerak bebas, kita malu. Okey, ramai orang tengok. Kalau saya tengok, saya cakap tadi kan, jiran-jiran nampak. Sekarang-karang gerakan terbatas, jiran pun tak keluar. Jadi sampai masa kalau di kampung ni mungkin banyak lalang ni sebab dia orang kerja di kebun sebagainya. Tapi kalau di perumahan tu sekarang ni bilik sunyi sebab PKP, memang tuan-tuan, perempuan, mana-mana rakan-rakan, jiran-jiran, adik-adiknya yang kena bergerak melalui online, cari nombor hubungan. Kena ada standby. Kalau bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Itu yang sangat-sangat penting lah. Itu langkah pertama. Pada saya kurangkan meluah di laman-laman macam saya Facebook, saya tak biasa guna Facebook. Kurangkan meluah perasaan dalam laman-laman sebegitu. Tetapi gunakan laman-laman sebegitu untuk dapatkan talian hayat. Kalau luar perasaan dapat komen negatif ke komen positif, lagi stres pula. Jadi gunakan kemudahan online sekarang ni, laman semua tu untuk dapatkan talian hayat. Mungkin bukan untuk diri kita, tetapi untuk rakan-rakan, saudara mara dan komuniti kita. Yang keduanya, Ustaz Rizah, secara umumnya konflik ni sepengamatan saya lah, kegagalan seorang isteri kadang-kadang menilai benda yang dia kata konflik itu sebenarnya bukan konflik. Macam tadi Zazah bersebut tadi, birthday. Kalau jumpa saya stres tuan sebab tak disebut birthday. Pada saya tak ada pun tajuk nafkah tu kategori birthday. Jadi sampai masa ubah cari ilmu, pastikan betul hak yang diminta itu yang tuan atau puan-puan saya itu adalah benda yang memang hak. Takutnya bergaduh bukan sebab benda wajib pun. Itu sayang. Disebabkan bukan benda wajib, akhir dengan perceraian. Asasnya tidak ada ilmu. So, akhir kata, cabaran masa kini, cari ilmu untuk menjadi seorang suami khususnya. Tak ada ilmu susah. Main rasa saja memang binasa lah. Sebab rasa isteri dengan rasa suami macam saya sebut tadi tak sama. Datang daripada pelbagai keluarga rasa. Kita nak main rasa kita saja tak boleh. Tak boleh. Saya bagi perlambangan yang mudah saja. Kena korbankan kebiasaan suami, kena korbankan kebiasaan isteri,
cari satu kebiasaan yang sesuai dengan suami isteri itu. Kalau boleh, istilah ni Ustaz, saya tak pandai juga psikologi. Kan? Kalau dulu macam saya kan, saya jenis keluarga tak simpan gambar buang-buang saja. Memang dulu tak pernah ada album. Kahwin pun tak kisah. Tapi datang daripada keluarga yang pentingkan gambar. Stres. Tapi nak ambil gambar je, saya boleh handle lah. Tapi kalau yang lain, jadi kita datang pasangan kita dan dunia lain, cari nilai bersama. Yang kita suka, kadang-kadang pasangan tak suka, buanglah. Tak suka makan pedas je, tak akan mati punya. Kan? Tak suka jenama yang mahal, pakai jenama yang standard, tak ada mati punya. Ya? Sebab mawadah dan rahmah sebut tadi tu, dia tidak berdasarkan ukuran itu. Ya? Itu pandangan saya lah, cari ilmu dengan apa cara sekalipun untuk jadi seorang suami khususnya, seorang isteri khususnya. Kalau tak ilmu degil, jumpa Ustazah Yohanis ke Ustazah 10 Ustazah pun tak guna. Sebab kedegilan dia dengan ilmu tu. Ada juga itu saya tak cerita lah kan. Tapi itu cerita. Itu sebuah saya Ustaz. Kalau perlu mudarat sangat, cari telefon, buka laman bagai penguasaan di laman web, ada dua terus buat terus. Itu yang emergency, ya. Tak perlu dirunding, ya. Itu pandangan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Muhammad Zakian. Jadi kita pun dah di penghujung acara. Jadi saya nak minta lah maksudnya rumusan daripada Ustazah Yohanis beberapa minit sebelum kita menamatkan acara, mungkin sebelum pukul 12.30 hari. Silakan Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Saya sama dengan Tuan Zakian. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan kena upgrade ilmu. Kok mana pun silalah betul. Sebab betul, kebanyakan isteri kadang-kadang nafkah pun dia tak faham. Nafkah, suami dia komplain, suami tak bagi nafkah, tapi kita tanya apa yang puan faham tentang nafkah. Rupanya dia tak faham. Makan, minum cukup, beras semua ada, sayur ada, belaka kan. Tempat tinggal ada, baju pakai semua ada. Cuma dia faham nafkah ni duit poket dia. Contoh-contoh. Dia maksud kata kita kena faham betul-betul lah. Maksud tak kebulu pun. Cuma adalah konflik sikit-sikit macam tu kan. Pemahaman tu betul. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan upgrade ilmu. Kerana apa Nabi sebut? Nabi memperumpamaankan orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Kalau pamari ala sairil kawakib. Nak katanya dibandingkan sebagaimana bulan purnama dan gugusan bintang. Bulan purnama ni sekali dia pancar memberi manfaat kepada seluruh orang, bukan orang saja, alam. Sebab tu kalau kita tengok gerhana bulan banyak kali kan, bukan gerhana bulan, supermoon tu. Menjadi-jadi gitu punya pokok-pokok, musim-musim buah dan sebagainya. Nak kata bukan manfaat bagi kita saja, manfaat seluruh alam. Compare dengan sairil kawakib ni, bintang tu, cahaya dia untuk dia je. Walaupun dia banyak, cahaya dia untuk dia. Jadi nak ceritanya orang berilmu ni, dia sangat memberi manfaat untuk diri dia dan juga orang sekeliling dia. Kalau ahli ibadah, Ustaz Rahman baca Quran, Ustaz Rahman dah dapat pahala. Kan? Tak adanya nak dapat kat kita kan tuan. Gitu. So perbezaan, Nabi memperumpamaankan orang berilmu berbandingkan seumpama begitu. Jadi nak katanya carilah ilmu kita ni supaya kita ilmu tu dapat dimanfaatkan diri dan juga orang lain, terutamanya bab rumah tangga. Dia ada dua keadaan lah. Satu pengalaman kita tengok pengalaman daripada keluarga kan, mak ayah kita, adik-beradik kita. Dan satu lagi pengalaman keluarga sebelah mertua pun kena tengok juga, dan di situ kita belajar sesuatu yang baru yang tak ada dalam rumah tangga kita, dan kita ambil yang mana baik, yang bagus tu kita ambil, yang mana tak baik tu kita jadikan sepadan. Dan rumah tangga keluarga kita pun ada juga yang tak bagusnya, jangan ambil. Kita guna yang sebaiknya. Solat jangan tinggal, Quran kena baca, doa jangan putus. Itu antara usaha-usaha yang mana Islam anjurkan tu buat. Jangan sampai kita membelakangkan agama, solat tak apa tak, kat situ kita merungut macam-macam. Jangan sampai begitu. Maksud kata hubungan menegak kita kena bagus, insya-Allah hubungan melintang kita juga turut akan bagus, insya-Allah. Saya kira itu rumusan saya dulu, Ustaz Rahman. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih pada Tuan Muhammad Zakian dan Ustazah Yohanis. Jadi kita dah di penghujung program. Saya ucapkan terima kasihlah kepada penonton-penonton di media sosial kerana meluangkan masa hampir 2 jam kita bersama untuk berkongsi berkenaan tajuk undang-undang syariah dalam isu keganasan rumah tangga.
Jadi jelaslah pada perbincangan kita pada pagi ini bahawasanya setiap daripada kita ini tidak sunyi daripada permasalahan ataupun konflik rumah tangga. Kerana apa? Kerana suami ni hidup dengan ibu bapanya dulu 20 tahun dan isterinya hidup dengan ibu bapanya 20 tahun, tiba-tiba berkahwin. Macam mana kita nak kata serasi bersama? Tak mungkin serasi bersama dan mungkin akan berubah mengikut usianya. Jadi bagaimana sikap kita, sikap suami dan isteri untuk sama-sama saling memahami perasaan dan juga fizikal pasangan masing-masing. Namun sekiranya ada konflik ataupun pertelingkahan antara kedua-dua pasangan, ianya perlu dikendalikan dengan cara baik. Mungkin di peringkat awalnya perlu kepada ilmu pengetahuan dan mungkin selepas itu sekiranya permasalahan konflik itu masih berpanjangan, berundinglah antara kedua-dua pasangan tersebut untuk berbincang peringkat ahli keluarga sebagai contohnya. Dan mungkin selepas pada itu boleh berjumpa dengan kaunselor ataupun perunacara ataupun sesiapa saja yang bersesuaian untuk berkongsi cerita ataupun berkongsi permasalahan, moga-moga ianya dapat dikurangkan ataupun dapat diselesaikan, insya-Allah. Namun sekiranya jalan penyelesaian juga tak dapat diselesaikan, seperti mana Tuan Muhammad Zakir yang sebut tadi, ketika emergensi, undang-undang syariah lah sebagai jalan keluarnya yang terakhir. Jadi undang-undang syariah adalah sebagai tempat ataupun satu peruntukan untuk melindungi pasangan daripada berlakunya perkara yang lebih teruk. Jadi jalan penyelesaiannya adalah melalui undang-undang syariah seperti mana Tuan Zakian sebutkan tadi. Moga-moga apa yang kita berkongsi pada pagi ini dapat memberi pencerahan kepada masyarakat di luar sana bahawasanya kita ataupun inilah masyarakat tidak sunyi daripada sebarang permasalahan. Jadi kami maksudnya di JAKIM, di Jawi, di Jabatan Pendawaan sentiasa menyediakan dan bersedia membantu tuan-tuan di luar sana. Jadi di sini tadi Ustazah Yohani dah berkongsi nombor-nombor emergensi sekiranya tuan-tuan ada masalah untuk dihubungi. Jadi setakat itu saja daripada saya, Ustaz Ar-Rahman bin Awang daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Putrajaya, bersama anda di ruangan ataupun segmen Pocket Talk berkenaan undang-undang syariah dalam isu keganasan rumah tangga. Jadi saya mohon kemaafan sekiranya berlaku kelemahan ataupun line internet tidak jelas ataupun tak sempat membaca soalan-soalan yang diajukan oleh tuan-tuan di media sosial, saya mohon maaf. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Tuan Muhammad Zakian daripada Jabatan Pendawaan Syariah Wilayah Persekutuan dan Ustazah Yohanis binti Muhammad Yusof daripada bahagian keluarga sosial dan komuniti JAKIM kerana meluangkan masa hampir 2 jam bersama tuan-tuan pada pagi ini. Jadi saya tutup majlis ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.